Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana setia menonton kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Seperti kebiasaan di saluran TV1 Berita RTM dan penseriman secara dalam talian 2 jam. Kita bersiaran pada hari ini. Saya Ismail Adnan. Dan saya Syafiq Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jam 10 pagi ini pastinya di saluran Berita RTM iFree 1, 2, 3, TV1 juga. Jangan lupa untuk stream kami di aplikasi RTM Klik. Hari ini ada pelbagai topik ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Tapi pagi-pagi ni Ismail, kita kena senyum lebih sikit. Betul. Lebihkan manis dalam senyuman. Tapi saya nak tahu rahsia awak. Orang kata kan, orang cantik ni dia mengamalkan diet yang bagus, yang seimbang. Mesti awak ada diet yang best untuk kita share. Sebab itulah kena kurangkan gula dalam makanan ataupun minuman. Lebihkan dalam senyuman. Bila kita senyum banyak ni Ismail, awet muda. Betul. Awak masih 25 kan? Ya, saya setuju. Saya terima. Banyak diskaun tu. Jom kita tengok apa yang dikatakan oleh Syafiqah tadi untuk kita melihatkan kepada bagaimana gula manis yang merosakkan. Ini antara kesan-kesannya. Kita sedia maklum dan ramai sebenarnya sudah maklum. Tetapi apa yang menjadi keutamaan adalah melemahkan sistem imuniti badan, meningkatkan tekanan darah dan juga meningkatkan risiko diabetes. Ini antara kesan-kesan negatif. Kita boleh mengawal pengambilan gula dalam makanan dan juga intake gula dalam penghasilan makanan dan sebagainya. Dan juga meningkatkan risiko penyakit jantung. Dan hari ini juga kita akan bicara mengenai penyakit jantung. Siapakah yang lebih berisiko untuk mendapat penyakit jantung? Apakah juga rawatan-rawatan yang ada untuk mereka? Jadi semuanya sebentar saja lagi, tapi terlebih dahulu kita ingin kongsikan juga mengenai berita ini di mana rangkaian 5G capai sasaran liputan 80% hujung 2023, di mana perkhidmatan rangkaian 5G mencapai 80.2% liputan di kawasan berpenduduk setakat 31 Disember yang lalu. Jadi Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata ia selaras dengan ketetapan Perdana Menteri semasa pembentangan belanjawan pada Februari lalu yang menyasarkan 80% pada penghujung tahun lalu. Okey, dan ini dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Pembenaran dan juga pengendali rangkaian budak alih yang menandatangani perjanjian langganan saham SSA, dan keputusan daripada task force itu akan dimaklumkan dalam tempoh yang tidak terlalu lama untuk menimbangkan mengumum peralihan dari satu rangkaian borong single whole network menjadi 2 rangkaian, dan pengumuman ini akan dibuat selepas Jemaah Menteri yang akan bersidang kemudian. Jadi beberapa agensi dan juga institusi di bawah Kementerian Digital juga di bawah Kementerian Komunikasi juga turut bekerjasama dalam merealisasikan hasrat untuk capaian 100% 5G di seluruh Malaysia. Seperti mana yang dimaklumkan semalam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kekal berada di bawah Kementerian Komunikasi. Manakala MIMOS dipindah ke Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Turut dipindahkan ialah Unit Pemodenan, Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, DNB ataupun Digital Nasional Berhad, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dan Cyber Security Malaysia yang diletakkan di bawah Kementerian Digital. Manakala Jabatan Pengairan dan Salihan JPS sebelum ini di bawah Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim kini diletakkan di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Malaysia. Okey, daripada berita dan penceritaan itu, kita bawa juga ruang kepada cerita dan juga berita ini, iaitu berkenaan tentang kenyataan oleh Kementerian Dalam Negeri beri ruang PDRM untuk menjalankan siasatan. Ini berkenaan tentang insiden melontar botol disyaki bahan molotov koktail di kediaman seorang ahli parlimen di Beruas, iaitu Datuk Engeh Koham, di kediamannya awal pagi kemarin. Dan Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution, siasatan dijalankan di bawah klasifikasi Seksyen 435 Kanun Keseksaan khianat dengan api. Dan Yang Berhormat Menteri juga memaklumkan pihak forensik PDRM dan bomba sedang mengenal pasti motif dan juga suspek yang terlibat. Ya, jadi pada orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat boleh terus sahaja berhubung dengan balai polis yang berhampiran. Okey, seterusnya juga ingin kami kongsikan di mana polis tumpas sindiket ekspor dadah pasaran Hong Kong. Jadi polis berjaya merampas pelbagai bahan kimia serta dadah dianggarkan bernilai 7.89 juta ringgit yang merupakan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Jadi ini merupakan hasil perkongsian maklumat dan intipan dengan Biro Narkotik Hong Kong menerusi serbuan terhadap sebuah kondominium di Ibu Negara pada Jumaat yang lalu, di mana seorang lelaki Hong Kong dan seorang wanita Mongolia berumur 25 hingga 48 tahun ditahan. Kesemua heroin seberat 7.41 kg dan 74.03 kg serbuk bahan kimia dirampas dalam serbuan tersebut. Okey, daripada berita itu juga kita kongsikan bersama dengan anda berkenaan tentang caruman KWSP. 1.4 juta ahli KWSP terima RM500 insentif caruman tambahan kerajaan. Ini di
dikreditkan berjumlah 708 juta ringgit kepada 1.4 juta dan dalam kenyataannya KWSP berkata diperuntukkan kepada kalangan individu yang mempunyai simpanan KWSP berjumlah RM10,000 dan ke bawah dalam akaun satu masing-masing setakat 24 Februari 2023. Diumumkan semasa pembentangan Belanjawan 2023 pada 24 Februari lalu untuk menggalakkan ahli KWSP mempunyai simpanan rendah dan menghampiri umur persaraan untuk terus menyimpan dan mempercepatkan pengumpulan simpanan persaraan mereka. Ya, sedikit ingin kami kongsikan mengenai keadaan semasa di Johor. Ini berkaitan dengan banjir Johor di mana Kota Tinggi masih terjejas. 4,470 penduduk berlindung di 24 PPS yang melibatkan 7,609 orang. Sementara itu bagi negeri Pahang melibatkan 1,561. Jadi kalau kita boleh lihat di sini banjir masih lagi terjadi di kawasan Pantai Timur juga di Johor. Jadi diharapkan kepada mereka yang berada di negeri-negeri yang terlibat sentiasa patuh dengan arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. InsyaAllah kita sentiasa berhati-hati dan memperingatkan mereka yang berada di kawasan terjejas banjir. Kita nak berehat seketika, Syafiqah, dan kita akan kembali selepas ini. Terima kasih untuk anda yang masih bersama dengan kami di 97.5 dan juga menerusi RTM Klik bersama dengan kami di Relax26 #layan. Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni Aktif 610. Untuk anda teruskan bersiaran bersama dengan kami. Banyak lagi lagu yang akan kita hidangkan kepada anda. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Santai 612. Dengarkan juga secara online di RTM Klik atau rtm.gov.my. Saya Siti Zaida Osman, Siti Z. Hai, saya DJ E. Hai, saya Zuri Nova. Kedah FM, Mesra Harmoni. Okey, tadi kita dah pun cakap lebihkan manis dalam senyuman. Jadi sekarang ini kita nak teruskan ke satu pakej yang cukup istimewa, kurangkan gula. Wow, okey. Macam mana cara untuk kita mengawal diet dan juga pemakanan? Bukan tidak boleh langsung untuk kita konsum ataupun meletakkan gula dalam makanan, tetapi bagaimana kita mengawal dan juga meletakkannya dalam kadar yang seminima mungkin. Jadi kita nak saksikan pakej khas berkenaan tentang kurangkan gula. Jom sama-sama kita saksikan. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Hasil Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan NHMS 2019 mendapati 32.4% atau 1 daripada 3 remaja mengambil minuman berkarbonat setiap hari. Manakala golongan dewasa mengambil 6 sudu teh gula dalam minuman berkarbonat. Kurang tidur memburukkan lagi tabiat pengambilan gula secara berlebihan ini. Ada kajian di mana jika seseorang itu ada masalah tidur lewat malam, dia suka tidur lewat malam ataupun tidur tidak cukup, keesokannya dia akan lebih craving benda-benda yang manis. Itu kajian yang dibuktikan lah. Dan kita lihat rakan-rakan kita dalam bidang kesihatan ataupun bidang-bidang frontlines ni yang kerja shift hours, mereka terdedah dengan obesiti, bukan hanya disebabkan oleh tak cukup tidur tu, tapi disebabkan oleh sugar cravings, disebabkan tidak cukup tidur itu. Tambah beliau, jika pengambilan pemanis itu tidak dikawal, ia bakal mengundang risiko pelbagai penyakit kronik. Dan apabila kita ambil gula, dia pencetus kepada masalah-masalah kesihatan seperti obesiti dan indirectly kepada kanser lah. Dan juga satu lagi gout. Gout orang selalu salah faham, orang ingat ambil kacang, ambil daging, tapi sebenarnya minuman bergula, gula fruktosa gula sukrosa yang mana gula tambahan dalam minuman, kita minum cordial dan sebagainya, itu adalah pencetus utama serangan gout. Justru Kementerian Kesihatan KKM melaksana pelbagai inisiatif mendidik masyarakat kurangkan pengambilan gula dalam pemakanan. Itu KKM lancarkan kempen kurangkan gula ini untuk mendedahkan mereka kepada kebiasaan minum minuman tanpa gula,
kurangkan gula atau kawal gula dalam makanan supaya kesihatan mereka lebih terjagalah. Tetapi benda ini perlu nasihat secara berterusan, dan saya sarankan juga benda ini perlu diterapkan di peringkat sekolah. Malah, Perdana Menteri turut mengarahkan semua kementerian untuk pastikan amalan kurangkan gula dilaksana dalam setiap jamuan. Khaiyal Billy Manian, RTM. Okey, untuk tanya doktor hari ini, kita akan berbicara mengenai penyakit jantung, di mana penyakit berkaitan jantung ini kekal sebagai penyebab utama kematian di Malaysia dengan merekodkan 18,515 kematian pada 2022. Jadi kalau kita boleh lihat sekarang ini, dia tidak mengira umur. Betul. Kalau yang muda pun 20 hingga ke 45 tahun juga lebih mudah sebenarnya terkena serangan jantung ini. Ya, saya suka fakta yang dibawa oleh Syafiqah seketika tadi. Cuma bila kita bercakap tentang ramai yang tak tahu ni, dikatakan 1 daripada 4 mereka yang terkena serangan jantung ini tidak tahu sebenarnya mereka berisiko untuk diserang sakit jantung. Jadi kita nak bercakap berkenaan tentang penyakit jantung. Bersama dengan kita adalah Dr. Syamsul Sukari, pakar klinikal kardiologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Okey, bermula dengan penyakit jantung ini, mungkin ramai yang sudah membuat pembacaan kendiri berkenaan penyakit jantung. Tetapi kita ingin mengetahui dari perspektif perubatan dan perspektif klinikal dan juga medical, apa sebenarnya punca-punca penyakit jantung khusus kepada golongan muda atau di bawah 40-an ini, Doktor? Okey, baik, soalan yang bagus sebenarnya. Okey, sekarang kita tengok trend di mana pesakit-pesakit jantung ada di kalangan yang muda, ya, bawah daripada 30 tahun, 20 tahun ke atas, ya. Okey, di mana kita ada 2 penyebab, ya, penyebab yang boleh dikontrol, iaitu modifiable risk factors ataupun penyebab yang tidak boleh dikontrol. Okey. So penyebab yang tidak boleh dikontrol adalah seperti umur, ya, jantina, ya, ethnic group, ya, dan juga adalah faktor keturunan, ya. Ini adalah faktor-faktor yang kita tak boleh nak kontrol, ya. Di mana faktor yang kita boleh kontrol adalah seperti kecil manis, darah tinggi, kolesterol, ya, stress level dan juga merokok. Ini adalah faktor-faktor yang kita boleh kontrol. Okey, mungkin kita kembali semula kepada yang asas, soalan asas, sebab saya tengok doktor pun bawa di sini ada gambaran jantung. Sebab kalau kita tengok dekat drama Ismail, sakit jantung tapi tak tahu tangan tu letak kat mana sakit jantung. Yang letak kat dahi sakit jantung. Sebenarnya di mana kedudukan jantung itu sebenarnya? Apa fungsi jantung tu kepada tubuh badan kita? Baik. Okey, penting sebenarnya lokasi jantung tu untuk pengetahuan umum, ya. So lokasi jantung adalah dekat bahagian tengah dan bahagian kiri, okey. So besar jantung sebenarnya kalau kita genggam tangan kita, segenggam tangan kita saja sebenarnya, okey. So dia depend dengan setiap orang berbeza, okey. Saiz dia berbeza. Dan di bawah jantung kita ada diaphragm, okey, dan di kiri dan kanan adalah paru-paru, ya. Dan di hadapan adalah sternum, tulang sternum, okey. Right. So ini adalah model yang saya bawa sebenarnya, okey. So ini adalah di bahagian jantung kita dekat tengah, okey. So kita ada bahagian ini, bahagian depan jantung, okey. Ini adalah saluran coronary artery, okey. So ada 2 coronary artery yang penting, sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey. Ini adalah bahagian yang tengah, okey. So bila kita buka jantung kita akan nampak sebenarnya dalam tu ada injap. Okay. Kita ada injap, ya. Injap untuk kita ada empat ruang dalam jantung. Dalam di setiap ruang tu ada injap. Okey, supaya bila jantung berubah ke injap yang lain, ruang yang lain, dia tak ada, cakap, dia ada ruang dan dia tak ada leaking lah, ya. Okey. So kalau ini ada bila kita potong di bahagian tengah. Bila kita potong di bahagian atas, kita akan nampak lebih detail injap kita, di mana dia adalah injap yang 4 injap yang utama, ya. 4 injap yang utama, okey. So inilah injap yang membahagikan di antara 4 ruang jantung kita, okey. So seperti gambar rajah yang ditunjukkan tadi adalah coronary artery, paling penting sekali. So coronary artery itu di mana
kalau ada kesepitan pada coronary artery menyebabkan kita ada serangan jantung. Dia mengecut. Dia depend dengan dia punya Penyebab dia? plak kolesterol actually. Kalau kolesterol tu lebih daripada 70%, pesakit akan ada simptom. Dan di mana kita lihat pesakit yang datang dengan serangan jantung, heart attack, di mana bila plak itu pecah, ruptured, dan plak itu akan ada blood clot dan akan ada kumpulan darah menyebabkan total 100% of block. Okey, apa tanda-tanda awal untuk dapat serangan jantung ini? Okey, so tanda-tanda awal adalah pertama adalah sakit dada yang sangat-sangat sakit lah. Sudden chest pain. Okey, tiba-tiba sakit dada dan pesakit akan pegang sebelah tengah atau kiri dada. Dan pesakit akan merasakan sakit ini adalah sakit paling sakit dalam hidup dia lah. Okey. Dan pesakit cakap dia seperti nak meninggal. Okey. Itu adalah sakit dada yang heart attack. Dan sakit dada ini dia bukan macam cucuk-cucuk macam tu, dia akan ada simptom seperti kompres, dia akan kompres, dia akan seperti tertekan, pressure. Itu yang simptom yang utama. Dan selain itu dia ada simptom seperti berpeluh, peluh sejuk, and then pening kadang-kadang, dan sesak nafas. Ini adalah simptom-simptom yang utama untuk serangan jantung. Apa yang boleh dibuat dalam keadaan kecemasan seperti itu, khusus untuk pesakit kalau bersendirian, ataupun kalau ada sahabat anda yang berada di persekitaran, apa bantuan kecemasan yang boleh diberikan? Sekiranya pesakit masih lagi bernafas, masih lagi alert, masih lagi respon dengan kita, so kena bawa ke hospital yang terdekat. Sebab apa? Dalam 10 minit yang pertama kita kena buat ECG. Dan ECG itu menunjukkan sama ada ini adalah serangan jantung ataupun just because serangan jantung ni ada beberapa jenis, acute coronary syndrome. Kadang-kadang pesakit datang dengan just unstable angina saja. Tetapi kita nak detect ini serangan jantung yang serius di mana total block. Dengan ECG kita boleh detect sama ada pesakit ada serangan jantung yang 100% block ke tak. Jadi kalau saya kembangkan sikit lagi dengan apa yang Ismail tanya tadi. Sebab sebelum kita nak sampai ke hospital itu, apa antara langkah yang boleh kita lakukan sebenarnya? Sebab mungkin ada yang kata tak boleh duduk ataupun baring, kepala tak boleh tinggi. Bagaimana, doktor? Sekiranya pesakit tidak ada sesak nafas, pesakit boleh kita kena relaxkan pesakit. Sebab apa? Masa serangan ni pesakit cemas, so kita kena bagi dia bernafas dengan baik, make sure that ventilasi pernafasan, ventilasi dalam kereta ke ataupun dalam rumah ke baik, dan sekiranya pesakit katakan pesakit tu tiba-tiba rebah dan pingsan, itu kita mungkin kena cek nadi, dan mungkin kalau kita ada basic untuk buat CPR, kena buat CPR dan kita kena call 999 untuk kecemasan. Emergency, betul. Berapa serius masalah penyakit jantung dalam kalangan rakyat Malaysia? So, statistik yang baru last year 2022, menyatakan kita di tahap yang kedua. Pertama adalah COVID. Because last year adalah pandemik COVID. Tetapi 10 tahun yang lalu, penyakit jantung adalah penyakit yang utama di Malaysia. Jadi kita nak tahu juga penyakit jantung itu apa di antara penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung. Okey. So yang kita terangkan tadi adalah penyakit yang disebabkan oleh coronary artery sahaja. So selain daripada coronary artery, penyakit coronary artery, dia ada penyakit-penyakit yang lain. Seperti yang saya tunjuk tadi kan, injap jantung pun ada boleh menyebabkan beberapa penyakit juga, injap jantung, dan di selaput jantung juga kalau ada inflamasi juga akan menyebabkan penyakit jantung juga, ataupun inflamasi pada dinding-dinding jantung. Itu adalah beberapa contoh penyakit-penyakit jantung yang lain. Doktor, kita juga terdengar kes yang mana orang yang aktif bersukan ataupun selalu melakukan aktiviti-aktiviti fizikal, jogging, berbasikal, diserang sewaktu melakukan aktiviti tersebut, diserang penyakit jantung. Jadi kita agak tertanya-tanya mengapa mereka yang aktif ini juga turut berisiko untuk diserang penyakit jantung. Ya, betul. Kan kita juga baru-baru ini ada pesakit yang jogging, maraton, tiba-tiba collapse. So
ini penting sebenarnya kita kena tahu tahap kolesterol kita. Ya. Okay. Sometimes macam kita Encik Ismail cakap kan, satu di antara 4 pesakit sebenarnya tidak tahu. Mungkin ada penyakit kolesterol. Ya. Itu menyebabkan bila tiba-tiba kolesterol itu pecah, dia akan ada total heart block. Okey. Dan satu lagi masalah kadang-kadang kita perlu detect juga setengah pesakit dia ada masalah ketebalan dinding jantung. Ya, ketebalan dinding jantung dan juga ritma jantung. Okey. Ini adalah masalah-masalah electrical dalam jantung di mana bila masalah macam dengan ventricular fibrillation ya, so that means jantung bila elektrik tak berjalan dengan baik, dia tidak pump dengan baik dan dia just vibrate. Bila vibrate, that means dia tak ada output of dia tak ada pump jantung yang efektif. Okey, kita akan masuk itu sebentar saja sebab itu berkaitan dengan pembedahan sebentar lagi. Kalau pemeriksaan awalnya, apa di antara pemeriksaan yang ada dan seawal bila sebenarnya boleh dilakukan? Selalunya seawal umur dalam 30 tahun ke atas, kita dah boleh buat ECG, ya, baseline ECG, kita dah boleh buat blood test, ya, rutin blood test seperti kolesterol, tahap kolesterol kita dan tahap diabetes ya, kecil manis. So itu yang rutin yang kita selalu buat lah. Jadi selepas itu diagnosisnya? Ya. So itu adalah follow up. Mungkin setahun sekali ya. Lepas tu stress test pun mungkin bila umur dah 30 ke 40 tahun yang ke atas, stress test diperlukan untuk lihat di mana bila kita stres kita punya jantung sama ada perubahan kepada stress test ke tak. Apakah benar doktor mereka yang terkategori dalam golongan obesity mempunyai risiko penyakit jantung yang lebih besar berbanding yang tidak obes? Okey, itu mungkin di dalam kita punya guideline pun menyebutkan bahawa obesity juga penyumbang kepada kadar kenaikan ischemic heart disease lah ya. Okey, dan salah satu sebabkan kemungkinan disebabkan oleh kolesterol, kedua adalah disebabkan oleh metabolisme disease lah, penyakit metabolisme, dan yang ketiga disebabkan oleh lifestyle punya lifestyle macam mana kadar senaman dia orang, macam mana kita nak lihat dari aspek itulah ya. Kadang-kadang kebanyakan obese patient dia orang tak boleh nak buat senaman disebabkan oleh faktor berat badan, gaya hidup. Betul. Bagi mereka yang ada penyakit jantung yang agak kritikal, adakah hanya semata-mata pembedahan sahaja jalan terakhir untuk mereka, doktor? Atau ada rawatan lain? Okey, actually ada beberapa treatment. Okay? So kita perlu tahu tahap keseriusan penyakit jantung itu ya. Di mana selepas pesakit mengalami serangan jantung, kita akan buat prosedur angiogram. Okey, angiogram di mana kita akan lihat berapa coronary artery yang blok lah ya. Sekiranya 3 blok, mungkin selalunya kita akan rujuk kepada pakar kardiotorasik untuk buat pembedahan bypass ya. Sekiranya 1 blok atau 2 blok kan, kaedah angioplastik adalah lebih baik. Doktor, ini saya nak selitkan satu soalan. Saya pernah terbaca kalau pengambilan kafein saban hari dia meningkatkan kadar degupan jantung. Yang pertama, apakah benar dakwaan itu, dan apakah pengambilan kafein yang berlebihan juga boleh menyebabkan degupan jantung yang meningkat dan juga risiko untuk serangan jantung? Okey, baik. Itu soalan yang kerap ditanya sebenarnya dekat klinik kan. Sebenarnya kafein ini ada efek degupan jantung ya. Okey. Pesakit akan rasa palpitation, okey. So bila pesakit yang ada masalah yang nadi yang laju ya, selalunya kita panggil takikardia ya. So kita advise untuk kurangkan kafein, okey. Cuma untuk dapatkan serangan jantung selalunya tak ada berkaitan dengan kafein, tak signifikan. Tidak signifikan. Kalau kurangkan denyutan jantung itu, bagaimana pula dengan aktiviti seksualnya bagaimana? Sebab ini juga sering ditanya, adakah itu juga boleh merosakkan kepada hubungan mereka, bagaimana? Itu soalan yang paling penting sebenarnya. Okey, setengah pesakit malu untuk bertanya bila kita buat konsultasi di klinik. Okey, so kita tengok dekat dalam kita punya guideline CPG untuk serangan jantung 2019. Okey, daripada CPG Malaysia. Kita tengok dalam bab 15 di mana kadar rehabilitasi muka surat 109 ke 111. Okey, ini dalam situ ada satu fasa menyatakan bahawa seksual
intercourse tu perlu dibincang dengan doktor sebenarnya. Okey. Okey, betul. Tu bila pesakit yang kena serangan jantung uncomplicated, tak ada komplikasi seperti lemah jantung ataupun ritma jantung, okey. Dalam masa seminggu selalunya kita boleh advise untuk tidak ada masalah untuk hubungan kelamin. Masih perlu mendapatkan konsultasi. Betul. Tadi Syafiqah ada bercerita berkenaan rawatan, pembedahan dan sebagainya. Mungkin kita ingin bertanya dari segi penghidupan ataupun kehidupan pesakit-pesakit jantung ini selepas mendapatkan rawatan. Apakah serangan jantung dan penyakit jantung ini dikatakan sebagai irreversible? Maknanya tidak boleh lagi kembali kepada kehidupan sebelum terkena serangan jantung, dan apakah gaya hidupnya nanti akan berubah selepas serangan ataupun mendapat penyakit jantung? Okey, baik. Soalan yang baik sebenarnya. Okey, kepada pesakit-pesakit yang telah kena serangan jantung, okey, di mana kita ada satu program yang saya cakap tadi, itu cardiac rehabilitasi, di mana selepas serangan jantung kita akan rujuk kepada pakar rehabilitasi, di mana kita ada beberapa tahap, beberapa fasa, di mana ada fasa di dalam ward, ada fasa di rumah, di mana ada beberapa test akan dilakukan. Okey. Sekiranya pas test tu, so tak ada masalah untuk melakukan aktiviti seperti biasa. Selalunya advisable selepas 4 ke 6 minggu. Okey. Ya. Jadi kalau selepas mendapatkan rawatan ataupun pembedahan seperti contoh, adakah mereka masih lagi terpaksa bergantung kepada ubat-ubatan yang diberikan? Betul, ubat-ubatan masih lagi penting. So kita ada ubat-ubatan untuk cair darah, ubat-ubatan kolesterol. Ini adalah ubat-ubatan untuk kuatkan jantung. Right. Okey, apa diet yang paling sesuai untuk mereka yang menjaga jantung dan juga untuk mereka yang pernah terkena serangan jantung? Ada yang kata macam makan oatmeal itu baik untuk jantung dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya pemakanan diet menjaga jantung? Ini juga diterangkan dengan detail dalam CPG untuk Primary and Secondary Prevention untuk Cardiovascular Disease 2017. Okey, dalam saya rasa dalam bab diet ni, okey. So di situ memang menakumi banyak diet yang kita, cuma yang penting sekali adalah kita kena reducekan 10% of polysaturated fat. Okey. Okey. Yang lain diet yang seperti yang cik cakap, okey. So seperti oat, semua tu adalah baik untuk omega 3, semua ni adalah baik untuk rendahkan paras kolesterol. Okey, kita kembali semula kepada rawatan seperti pembedahan jantung itu. Apa di antara pembedahan ataupun alternatif yang ada sebenarnya untuk mereka ini? Okey, kepada pesakit yang seperti saya cakap tadi, ada 3 blok. Okay. Selalunya pintasan jantung adalah rawatan utama. Okay. Sekiranya ada masalah injap jantung, so selalunya injap jantung, bila injap jantung tu lemah ataupun leaking, menyebabkan lemah jantung, dan pembedahan jantung tukar valve yang injap adalah rawatan utama. Apakah penyakit jantung ini hereditary ataupun boleh diwariskan kepada anak-anak ataupun keturunan? Betul. Itu yang saya terangkan sebentar tadi. Kita ada 2 faktor, faktor yang boleh diubah dan faktor yang tidak boleh diubah. Okey, faktor yang tidak boleh diubah adalah keturunan, macam cik cakap, keturunan, gender, etnik, itu adalah faktor yang tidak boleh diubah. Possibility-nya, doktor, kalau contoh ibu yang mengandung itu ada penyakit jantung, apakah possibility-nya tinggi untuk diturunkan kepada bayi yang akan dilahirkan? So selalunya kita bukan melalui proses mengandung. Okey, dia actually proses lain lah, bukan proses mengandung. Di mana bila pesakit itu mengandung, bukan terus akan anak itu akan ada pesakit jantung, tak ada. Okey. Kalau kita boleh lihat pada statistik, dosa memaklumkan Kelantan merekodkan peratusan tertinggi bagi penyakit jantung iskemia, iaitu 23.3%, diikuti Perlis dengan 23.1% dan Melaka sebanyak 20%. Mungkin betul kena kurangkan gula sedikit? Betul. Betul. Itu adalah betul, pemakanan adalah penting juga, terutama kali kepada pesakit yang ada kencing manis. So kencing manis adalah faktor yang utama yang menyebabkan serangan jantung juga. Okey, nasihat doktor kepada mereka yang berdepan dengan masalah jantung ini ataupun yang ingin mengamalkan gaya hidup sihat supaya kita dapat mengurangkan risiko terkena serangan jantung ataupun penyakit jantung, doktor. Baik. So nasihat saya adalah yang pertama kepada pesakit-pesakit yang
telah kena serangan jantung. So supaya yang pertama adalah yang penting berhenti merokok, kerana 80% daripada pesakit yang masih merokok, kadar survival adalah rendah dalam masa 4 tahun. Dan satu lagi adalah dalam 30 hari admitted dalam ward, dua kali kadar kematian akan tinggi daripada orang yang biasa. Betul. Itu yang paling penting sekali untuk berhenti merokok. Yang kedua adalah untuk regular exercise. Bila kena serangan jantung, jangan anggap kita tak boleh exercise. So kita ada beberapa exercise yang kita boleh advise selepas kita menjalani rawatan kadar rehabilitasi. Dan yang ketiga adalah kita kena amalkan gaya hidup yang sihat, kurangkan stres, kurangkan makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang masin, dan yang manis jugalah. Yang berikutnya adalah untuk kurangkan stres level. Itu pun penting sebenarnya, stress level. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Betul. Kita kena mulakan dengan apa yang kita makan terlebih dahulu. Betul. Jadi ramai yang trigger ni, Ismail. Manis, tak boleh masin, tak boleh merokok. Dalam Islam sendiri menyarankan agar kita bersederhana dan berpada-pada. Maka Islam adalah orang kata konklusif dan juga syumul dalam menasihati kita supaya mengamalkan gaya hidup yang sihat. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami. InsyaAllah dapatkan nasihat daripada pakar-pakar perubatan yang terdekat dan juga pegawai-pegawai perubatan yang terdekat. Itu dia berkenaan tentang risiko penyakit jantung bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, seterusnya kita nak ke Kedah pula. Ini untuk seleksi Pagi Kedah bersama dengan rakan kita di sana, DJ Zul dan juga DJ So, untuk melihat bagaimana sebenarnya perkembangan di Kedah. Silakan. Ismail dan juga Syafika. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat kat sana dan juga semua yang sedang menonton di RTM TV1 untuk Selamat Pagi Malaysia. Okey, perkabaran kita hari ini pastinya kita nak kongsikan yang paling pentingnya bersama saya Suryani Muhammad dan juga saya Zorin Nova. Kami berdua dari Kedah FM akan kongsikan perkabaran dari Kedah. Perasan tak kita punya baju kita warna kuning ni sama dengan sofa depa lah. Sofa depa lah. Tutup sikit boleh tak? Kebetulan. Beli yang ni free yang tu ke beli yang tu free yang ni? Kebetulan. Tapi macam mana kan? Itulah dia keserasian antara di sini dan juga di sana. Yes, betul. Okey, kita nak kongsikan perkabaran dan berita-berita di Kedah ni. Antaranya tentunya pelancaran dah pun bermula Jumaat lalu. Yes. 34 jam menampilkan 34 stesen serentak siarannya. Betul. Bukan calang-calang ni. Jadi yang paling pentingnya 34 stesen termasuk juga dengan Kedah FM. Sebab sepanjang 3 hari bermula pada 5 hari bulan 1 hari itu, hari Jumaat, Sabtu dan juga hari Ahad, kita juga memberikan rancangan terbaik untuk 34 jam. Ya. Antaranya hari Jumaat kita untuk pilihan bersama. Yes. Macam minggu lepas kita bersama dengan siapa? Minggu lepas kita bersama dengan kumpulan simfoni. Jadi yang paling pentingnya apa pengisian-pengisian tu cukup istimewa. Betul. Yang pada hari Jumaat ada pilihan bersama dengan santai selebriti, ada pilihan-pilihan daripada para pendengar. Itu hari Jumaat. Betul. Sabtu pula. Hari Sabtu kita ada Potluck Lecture. Juga kita menampilkan geng-geng baskers ni. Dan dalam tu juga kita ada game untuk artis kita dan juga kita ada game juga untuk penonton dan juga pendengar Kedah FM. Itu yang menariknya untuk pada hari Sabtu tu. Hari Ahad. Mana kalau hari Ahad sukan Kedah FM. Menampilkan atlet-atlet yang berbakat dan juga perkongsian-perkongsian cerita-cerita inspirasi daripada atlet-atlet kita ni lah. Betul. Menarik itu semuanya kami tampilkan. Tapi tak juga kurang hebatnya kepada 33 stesen yang lain pula. Betul. Maksudnya banyak pengisian setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sebab tu kalau kata anda semua melihat di semua stesen negeri yang setiap hari Jumaat sampai hari Ahad tu banyak program yang serentak pada pukul 3.40. Hingga 14 minit petang. Yang pentingnya sekarang dah jadi trending dah sekarang ni. So jadi menariklah perkongsian ataupun rancangan-rancangan baru dari RTM ni. Betul. Okey, selain daripada itu juga apa lagi? Okey. Dan juga kita nak kongsikan untuk anda semua, Baling ni menjadi satu daerah pelancongan di Kedah. Wow.
Wow. Yang bestnya dapat berdekat Bali ni menjadi satu destinasi pelancongan dari dan juga dalam luar negara dengan banyak produk-produk pelancongan di daerah itu yang telah dinaik taraf dan juga menjelang untuk tahun melawat Kedah 2025. Wow. Okey, jadi antara produk pelancongan yang diperkenalkan termasuk 7 kawasan pelancongan Ulu Legong, 4 kawasan di Weng dan beberapa gua di Gua Sireh. Selain itu juga kawasan Riadah dan perkemahan di Lubuk Pedati dan menjelajah serta mendaki Gunung Baling dan Gunung Pulai. Orang suka mendaki ni lah kan. Kawasan Baling ni juga kalau kita ada tengok viral juga tular di media sosial tempat makan dalam sungai. Tempat makan dalam sungai. Oh, biasalah makan dalam sungai. Betul. Sambil makan ayak jalan ke kaki tu. Ada ikan tak? Ikan tak? Ada. Ada ikan? Ada. Mungkin boleh buat kata ikan tu gigit-gigit pula kaki tu. Perkhidmatan pula macam tu dah. Buang-buang semua. Okey. Apa pun itulah yang kita harapkan agar di negeri-negeri ni menjadi salah satu tumpuan untuk para pelancong. Betul. Dan itu saja Pak Kosing untuk anda semua. Yang pastinya jangan lupa terus bersama kami di RTM Das sebab kita akan berikan program-program yang terbaik sepanjang tahun 2024. Terima kasih penerbit Hamdan Dain dan juga penolong juruterang untuk hari ini Muhammad Sri Ismail dan juga Sharifah Neti. Kembali semula bersama dengan Ismail dan juga Syafiqah. Silakan. Baik, kita bersua kembali. Kali ini saya ingin berkongsi kepada anda berkenaan tentang Carnival Protege at Kuskop bagi tahun 2024. Ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP yang diperkenalkan pada tahun 2024 dalam usaha untuk memperkukuhkan ekosistem keusahawanan yang inklusif karnival tersebut. Tetapi program Protege ini sudah lama dibangunkan dan juga dilaksanakan. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang Carnival Protege at KUSKOP 2024 bersama dengan saya berbahagia Datuk Sri Surani Datuk Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Assalamualaikum. Selamat pagi Datuk Sri, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senantiasa manis dan juga berseri pada pagi ini. Terima kasih Datuk Sri bersama dengan kami. Datuk Sri, sebelum kita bercakap berkenaan Carnival Protege ini yang difahamkan akan diadakan insya-Allah dalam minggu ini, Protege itu sendiri apa yang dianjurkan di bawah KUSKOP? Sebelum tu saya ucapkan selamat pagi dulu. Selamat pagi Malaysia. So Protege ni sebenarnya adalah satu program, kita panggil dia program for training, training and education for growing entrepreneurs. Sebenarnya dia adalah untuk graduan, untuk mahasiswa. Kita nak memahirkan mereka ni untuk menyediakan mereka ini ke dalam bidang keusahawanan. Kita nak memberi mereka, meningkatkan kebolehpasaran mereka supaya mereka ni lebih dikenal pasti untuk dimasuk dalam bidang pekerjaan dan juga dalam keusahawanan. Itu yang penting. Yang penting tu kita nak jadikan mereka tidak terlalu bergantung untuk mencari pekerjaan. Kalau boleh kita nak mereka bersedia untuk menjadi usahawan teruslah sebaik-baik saja mereka graduasi daripada universiti. So kebolehpasaran ini penting. Kita kalau syarikat-syarikat dah kenal mereka, dah tahu mereka ada pengalaman atau mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam keusahawanan, mereka akan mengambil mereka untuk bekerja dengan mereka ataupun mereka tu sendiri akan terus menjadi usahawan sebaik-baik saja mereka menjadi tamat daripada pengajian itu. Itu adalah Protege. Jadi tak ramai yang tahu mengenai program yang ada di bawah Protege ni. Sebab tu kita nak menganjurkan Carnival ni. So Carnival ni kita akan anjurkan pada 13 dan 14 Februari nanti di World Trade Center. Di situ nanti kita akan letakkan semua program-program yang ada di bawah Protege yang mana tak ramai yang tahu. Dia ada Protege RTW, kita ada Protege Engine, kita ada TVET Grace, kita ada banyak lagi lah. Jadi sesuailah untuk semua orang hadir di situ, datang ke WTC untuk menyaksikan di mana graduan-graduan dan mahasiswa didedahkan mengenai program-program yang ada untuk mereka persiapkan diri selepas mereka tamat dalam pengajian. Jadi kita buat ni untuk memperkukuhkan ekosistem keusahawanan lah agar menjadi lebih inklusif. Maknanya kita libatkan semua. Daripada mereka tamat pengajian, kita sediakan mereka untuk menjadi usahawan, kita bimbing mereka untuk menjadi usahawan dan saya cakap dia ekosistem kerana dalam Kementerian Pembangunan Usahawan itu sendiri ada agensi-agensi yang terlibat untuk membantu mereka ini memulakan perniagaan. Apabila mereka dah mulakan perniagaan, kita juga turut membimbing mereka
untuk memperkasakan lagi perniagaan mereka. Contohnya kita akan beri mereka latihan atau bimbingan dalam bidang dalam bidang keuangan, dalam bidang produk, pembangunan produk dan lain-lain lagi lah. Okey. Cuba kita ingin bertanya lebih lanjut ya sebelum kita bercakap konsep dan pelaksanaan Carnival Protege ini. Protege itu sendiri siapa yang layak untuk menyertainya dan berapa lama tempoh yang akan diberikan kepada mereka menyertai program Protege ini? Yang layaknya adalah mahasiswa dan juga graduan. Siapa sahaja yang telah tamat pengajian di Institut Pengajian Tinggi dan dia bergantung kepada jenis program yang akan mereka terlibat tu. Contohnya Protege RTW, Ready to Work. Yang tu kita sediakan graduan dan mahasiswa, graduan itu untuk graduan, mempersiapkan diri mereka untuk berada di alam pekerjaan ataupun selepas mereka attach kepada sesuatu, dia adalah attachment kepada satu projek kerajaan. Bila mereka berada di dalam projek itu selama contohnya 6 bulan, minimum 6 bulan atau 1 tahun, mereka akan terdedah dengan struktur pengurusan, pentadbiran dan juga seterusnya dia akan melahirkan minat untuk menjadi usahawan hasil daripada pendedahan mereka di dalam projek kerajaan tersebut. So kebanyakan atau semua daripada program ini adalah untuk graduan dan juga mahasiswa. Jadi banyak program tu kita akan tunjukkan di dalam Carnival tu nanti supaya mereka lebih memahami di mana program-program yang bersesuaian dengan mereka. Okey, sekali lagi 13 dan 14 Januari nanti di WTC. WTC ya. Konsep dan pelaksanaan untuk Carnival Protege at Kuskop di WTC ini bagaimana, Datuk Sri? Di konsep dia sebenarnya ialah kolaborasi dengan Kementerian Pengajian Tinggi, dengan Kementerian Belia dan Sukan dan juga dengan Perkeso. So ini adalah kolaborasi di mana kita akan gunakan satu platform untuk para graduan dan mahasiswa mendapatkan maklumat lah mengenai program-program Protege. Kita ada taklimat, kita ada pameran dan juga kita ada 63 roruai yang terdiri daripada penglibatan pada pihak swasta, rakan-rakan strategik kita yang saya sebutkan tadi dan juga usahawan-usahawan ya. Saya juga dengan bangganya nak memaklumkan bahawa kita juga membuat pelancaran Sembang Protege XKRU. Ini ada satu program bual bicara secara online bersama dengan usahawan-usahawan yang berkaliber yang mempunyai perniagaan yang sangat maju dan akan membincangkan tentang bagaimana mereka boleh membangunkan lagi, memajukan lagi bidang perniagaan mereka, bagaimana mereka boleh menjadi usahawan yang berjaya. Kita kata XKRU tu kerana kita ada kolaborasi strategik lah dengan KRU. Datuk Norman insya-Allah akan terlibat dalam tu. Datuk Norman sahabat saya, semoga kita dapat melahirkan usahawan-usahawan yang maju, yang berdaya saing, yang kental lah untuk sama-sama menyumbang kepada ekonomi negara. Sudah pasti mereka yang hadir nanti akan ingin mengetahui antara tawaran-tawaran aktiviti-aktiviti menarik untuk pengunjung dan juga untuk yang disediakan oleh pempamer-pempamer. Jadi apa antaranya? Yang penting tu kan untuk graduan ni dan juga mahasiswa ni mereka perlu bersedia ya untuk melangkah ke alam keusahawanan. Jadi kita sediakan latihan dalam masa Carnival tersebut. Kita juga ada sesi temuduga. So ada syarikat-syarikat swasta yang bersedia di sana untuk menemuduga mahasiswa graduan ini untuk memberi peluang pekerjaan kepada mereka. So ada 33 syarikat yang terpilih yang akan menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada graduan yang sedang mencari peluang-peluang pekerjaan ni. Kita juga ada business matching di mana kalau ada mana-mana syarikat yang mencari rakan-rakan perniagaan, kita ada ruang kat situ. Yang ada satu lagi yang menarik, dia ada juga pendaftaran rakan muda. Ini kolaborasi dengan Kementerian Belia dan Sukan tadilah. So di situ ada juga tawaran voucher percuma daripada Shopee, daripada Foodpanda, Lazada dan juga GrabFood. Ini rakan muda punya program. So sangat-sangat menariklah.
Di samping itu PTPTN juga menawarkan insentif bayaran balik. Ini dengar siapa-siapa yang pernah mengambil pinjaman PTPTN ya, ada tawaran menarik iaitu diskaun 10 hingga 15% daripada baki yang diambil daripada PTPTN. So semua yang ada mendapat bantuan daripada PTPTN tu datanglah juga. Sambil itu melihat juga apa peluang-peluang yang ada yang ditawarkan oleh Protege. Kita juga ada e-sport. E-sport sebab kita Protege kan untuk graduan mahasiswa yang muda-muda ni. So ada juga aktiviti e-sport lah. Pelbagai aktiviti yang disediakan. Pelbagai aktiviti. Kalau kita ikutkan harapan KUSKOP terhadap pelaksanaan karnival ini, kerana difahamkan kerajaan menyediakan sehingga 30 juta ringgit dalam RMK 12 dalam sasaran seramai lebih 76,000 graduan. Jadi apa mungkin harapan KUSKOP terhadap pelaksanaan? Harapan kita sebab graduan dan mahasiswa ini adalah harapan kita, harapan pada masa hadapan untuk menjadi pelapis kepada negara kita. Mereka inilah yang akan jadi pemimpin. Sebab itu kerajaan berasa sangat bertanggungjawab untuk memastikan bahawa mereka ini bersedia. Bersedia untuk menjadi pemimpin, bersedia untuk menjadi penyumbang kepada ekonomi negara, dan sebab itu 30 juta ringgit ini disediakan sepanjang rancangan Malaysia ke-12 supaya mereka ini tidak terlalu bergantung untuk mencari pekerjaan, supaya mereka ini tidak menjadi penganggur dan mereka bersedia untuk menjadi apa saja sebaik-baiknya ada ilmu di dalam dada mereka, so pilih. Jadi kita menawarkan program Protege ini supaya mereka boleh memilih apa yang mereka nak jadi. So itu sebab kita adakan inisiatif ini, inisiatif oleh KUSKOP ini. Ini adalah kali pertama kita adakan karnival ini, dan kita berharap agar karnival ini dapat memberi lebih pendedahan lah mengenai peluang-peluang yang ada untuk memupuk kemahiran keusahawanan. Nak jadi usahawan ni bukannya mudah, tapi hati mesti kental. Kita mesti kuat. Maknanya kita mesti bersedia dengan persaingan yang ada di luar tu. Itu yang kita nak mereka terima dari latihan-latihan yang kita ada. Dan mereka juga mesti perlu ada ilmu yang lebih. Dia mungkin ada perkara-perkara yang mungkin kita ingat ada dalam buku je, apa yang dibelajar di universiti, tetapi sebenarnya di luar sana tu lebih mencabar. Suasananya lebih mencabar. Sebab tu kita ada ruang bual bicara tadi, KUSKOP at XKRU tu, supaya mereka ni boleh mendengar pengalaman-pengalaman yang dialami oleh usahawan-usahawan yang telah pun melalui semua cabaran-cabaran dalam bidang perniagaan. Sebab itu experience sharing itu penting dalam keusahawanan. Datuk Seri, itu kali pertama akan diadakan untuk 13 dan 14 Januari. Mungkin ada perancangan Karnival Protege at KUSKOP untuk masa-masa akan datang diadakan di tempat-tempat lain? Kita nak program ini dicapai oleh lebih ramai graduan dan mahasiswa. Sebab tu kita akan adakan mengikut zon, mengikut wilayah di masa-masa akan datang, insya-Allah. Mengikut perancangan dengan bajet yang kita ada ni, kita berharaplah lebih ramai akan mencapai kepada program kita. Kita buat di zon, utara, tengah, selatan dan juga di pantai timur dan juga di Sabah dan Sarawak. InsyaAllah kita akan buat juga program akan diumumkan. Akan diumumkan. Semasa. Untuk mereka yang berminat mendapatkan info berkenaan Karnival Protege at KUSKOP ini, bagaimana, Datuk? Okey, kita kena ikut trend lah. Kita dan cara yang mudah dan juga mudah dicapai. Jadi kita boleh ditemui dalam media-media sosial. Kita ada Facebook Kementerian sini, Facebook Kementerian itulah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kita ada juga Instagram Official Med Malaysia, satu perkataan Official Med Malaysia. Protege itu sendiri mempunyai laman-laman sosial mereka itu sendiri. Just type Protege dan akan bertemulah dengan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Protege. Kita ada di TikTok, kita juga ada YouTube, kita ada Telegram dia, protege.my. So di situlah kita boleh menggapai lebih ramai usahawan, bakal-bakal usahawan ni yang terdiri daripada graduan dan juga mahasiswa. So kita nak semua ni, kita ikut trend. Kalau itulah caranya yang paling mudah untuk mencapai mereka, carilah kami di media-media sosial. InsyaAllah, seperti yang disebutkan. Sekali lagi Datuk Seri di kesempatan ini untuk sama-sama mengajak penonton yang sedang menonton ini dan juga para graduan yang ingin
datang hadir beramai-ramai ke Carnival Protege at Kuskop. Ya, datanglah beramai-ramai ke WTC pada 13 dan 14 Januari ini, Sabtu dan Ahad ini saja. Datang dengan hasrat untuk memenuhi ilmu di dada supaya bersedia untuk menjadi usahawan, untuk menjadikan kita ini penyumbang kepada ekonomi negara. InsyaAllah. Terima kasih yang berbagi Datuk Seri kerana bersama dengan kami. Terima kasih Kuskop. Jangan lupa Carnival Protege at Kuskop 13 hingga 14 Januari 2024 di WTC Kuala Lumpur. Datang beramai-ramai, terbuka kepada semua insyaAllah. Sama-sama kita saksikan dan juga boleh juga layari www.kuskop.gov.my. Terima kasih yang berbagi Datuk Seri bersama dengan kami. Seterusnya kita nak ke Johor bersama dengan Hafiz Dolson yang sudah pun bersedia untuk memberikan laporan berkenaan tentang RTS Link. Jadi perkongsian oleh Hafiz Dolson di Johor, silakan. Baik, terima kasih rakan saya di Angkasa Puri Kota Media. Ketika ini saya berada di tapak projek jejambat Marine RTS Link JB ketika ini ataupun Johor Bahru. Ketika ini untuk kita bawakan kepada anda satu acara penting yang disebut sebagai Completing of Connecting Span RTS Link ini antara Johor Bahru Malaysia ke Singapura. Dan kalau anda boleh saksikan di belakang saya ketika ini, inilah dia projek yang kita sebut sebagai RTS Link JB Singapura ataupun disebut sebagai Rapid Transit System. Anda boleh saksikan ini dia, kita boleh bawakan kepada anda gambaran yang lebih jelas jejambat yang sudah pun didirikan di belakang saya ketika ini, dan juga beberapa perkara penting yang saya boleh kongsikan kepada anda berkenaan dengan acara yang akan berlangsung pada hari ini, iaitu pertemuan antara kedua-dua pemimpin negara Malaysia dan juga Singapura. Malaysia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertemu dengan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada hari ini untuk menyempurnakan acara yang dijadualkan akan berlangsung pada hari ini. Dan beberapa perkara penting yang kita boleh kongsikan kepada anda, ini adalah beberapa perkara yang telah pun dimuat naik di laman web MRT sendiri berkenaan dengan RTS ini. Apa yang perlu kita tahu berkenaan dengan RTS ini, iaitu projek yang merupakan satu kelajuan maksimum operasi iaitu 80 km per jam dengan kapasiti 10,000 penumpang per arah. Dan ini adalah satu bentuk ataupun kita katakan sebagai satu jaringan pengangkutan yang lebih efisien, yang paling penting untuk mengurangkan kesesakan bagi rakyat Malaysia ke Singapura dan sama ada Singapura ke Malaysia, dan sudah tentu memberi satu limpahan ekonomi yang lebih baik khususnya di Johor Bahru dan seterusnya di Malaysia. Dan jumlah penumpang untuk satu hari boleh dianggarkan sehingga 40,000 penumpang dalam satu masa. Dan juga masa perjalanan dari Johor Bahru ke Singapura mengambil masa 6 minit antara stesen dan juga kekerapan 3.6 minit pada waktu puncak ataupun peak hour dengan izin. Dan juga depoh penyelenggaraan akan berlangsung ataupun bertempat di RTS Link di Wadi Hana, Johor Bahru. Dan antara perkara lain, jumlah jarak, kalau anda boleh saksikan ketika ini di kaca TV, ini visual yang kita bawakan kepada anda sebahagian daripada projek yang sedang berlangsung ketika ini. Jumlah jarak hanyalah 4 km, di mana Malaysia sepanjang 2.7 km, Singapura 1.3 km, dan bilangan stesen yang ada iaitu 2 stesen di Malaysia disebut sebagai stesen Bukit Cagar dan Singapura di Woodland ataupun di North Station ataupun di stesen Utara Woodlands. Dan juga reka bentuk accessibility universal, ini yang paling penting iaitu dilengkapi untuk golongan OKU untuk memudahkan pengangkutan yang lebih efisien ini. Dan juga train ini 4 gerabak akan disediakan untuk set train ataupun RTS ini. Dan juga kalau kita bercakap dalam soal kemajuan setakat 31 Disember 2023, kemajuan projek ini telah pun mencapai 65%. Kalau kita melihat kepada laman web MRT, projek ini akan selesai pada tahun 2025 dan sudah tentu akan memberi satu lagi perkara penting yang seperti kita maklumkan kepada anda. Paling penting adalah untuk mengurangkan kesesakan antara Johor Bahru ke Singapura yang sudah tentu kita sedia maklum akan ada isu kesesakan sebelum ini, dan insya-Allah perkara ini akan diselesaikan sekiranya projek RTS ini dapat diselesaikan
akan sepenuhnya nanti. Dan juga perkara-perkara lain, kalau kita boleh katakan, projek RTS ini merupakan satu projek yang menggunakan teknologi hijau atau pengangkutan hijau yang sudah tentu memberi manfaat dan juga kebaikan kepada alam sekitar, bukan sahaja di Malaysia, malah di kedua-dua buah negara. Dan sudah tentu lebih selamat, berpatutan, dan juga paling penting kalau kita bercakap dalam soal limpahan ekonomi, sudah tentu projek ini antara Malaysia ke Singapura ini sepanjang 4 km ini akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada kedua-dua buah negara. Dan hari ini juga dijadualkan ada beberapa lagi atur cara penting melibatkan kedua-dua pemimpin buah negara, sudah tentu soal ekonomi, soal zon ekonomi yang sudah tentu memberi manfaat kepada Johor Bahru khususnya, yang akan sekaligus memberi manfaat kepada Malaysia. Jadi kita mengharapkan ini adalah satu lembaran baru dalam sektor pengangkutan tanah air antara negara kita Malaysia dan juga Republik Singapura. Dan ini dia keadaan ketika ini di kawasan projek Jejambat Marine RTS Link JB ini, dan kita akan bawakan dari semasa ke semasa dalam berita-berita kami untuk kita bawakan kepada anda perkembangan untuk RTS Link JB ini. Jadi itu saja laporan yang saya boleh bawakan kepada anda. Jadi saya akan kembalikan semula rakan saya di Angkasa Puri Kota Media ketika ini. Silakan. Terima kasih Hafiz Dolson. Antara ringkasan yang boleh kita bawakan berkenaan tentang RTS Link Malaysia Singapura ini, fakta yang penting, 4 km rail shuttle service untuk membawa sehingga 10,000 passengers every hour ataupun setiap jam dalam antara arah Woodlands North MRT Station di Singapura dan juga Bukit Cagar di Johor Bahru. Itu antara fakta-fakta penting berkenaan RTS Link Malaysia dan juga Singapura. Jadi kita nak berjeda seketika dan kita akan bersama dengan Met Malaysia untuk kita membawa perkembangan laporan cuaca buat seketika ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada pagi ini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan carta angin. Rantauan negara pada ketika ini masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan boleh mencecah lebih daripada 40 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama melibatkan kawasan perairan dan perkapalan Condor dan juga Reef North. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 15 Januari 2024 dan keadaan ini masih lagi berbahaya kepada kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, selain itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada melibatkan kawasan di sekitar selatan Sarawak pada ketika ini sehingga 12 Januari 2024, dan keadaan ini amat berbahaya terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca pada pagi ini. Alhamdulillah, lihat keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, dan kita jangkakan untuk keadaan cuaca cerah di Semenanjung ini boleh kekal sehingga ke tengah hari nanti. Dan di sebelah Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini dapat dilihat hujan masih lagi berlaku melibatkan kawasan-kawasan yang telah dikeluarkan amaran, terutamanya melibatkan kawasan perairan negeri Sarawak dan juga pedalaman Sarawak ini. Manakala di negeri Sabah pula kita dapat lihat hujan masih lagi sedang berlaku di sekitar sandakan negeri Sabah, dan kita jangkakan untuk keadaan hujan di negeri Sabah ini boleh kekal dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam dan di negeri Sarawak ini boleh kekal sehingga ke tengah hari nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia masih lagi menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak, negeri Pahang, negeri Selangor, dan di satu dua tempat melibatkan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, pedalaman negeri Sembilan dan juga pedalaman negeri Melaka. Manakala di negeri Sarawak pula keadaan hujan berpotensi untuk berlaku di bahagian barat dan juga selatan, juga termasuklah di bahagian pedalaman negeri Sarawak pada petang nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.
اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Kembali semula bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Kepada anda yang meminati bunga ros, khususnya yang menanam pokok bunga ros ini di rumah anda, ada satu pakej khas untuk anda, iaitu tanaman bunga ros komersial. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita Nur Ashran Muhammad. Nur, silakan. Bekas pensyarah Universiti Malaysia Terengganu Dr. Sharifah Marzeti Adiba Al-Said Muhammad mula mengusahakan projek tapak semayan 13 tahun lalu. Perniagaan yang bermula secara kecil-kecilan berkembang. Terkini, beliau memiliki taman bunga berkeluasan 16 hektar. Lebih 700 jenis bunga mawar ditanam selain lebih 3,000 anak pokok bunga diimport setiap bulan dari luar negara bagi tujuan pasaran. Taman Ros ini akan maintain, akan sentiasa ada perkhidmatan untuk komuniti. Setiap hari Sabtu memang kita bagi rose cutting free, percuma kepada peminat-peminat ros yang datang ke sini. So mereka akan dapat rose cutting percuma setiap hari Sabtu, kita bagi makan percuma. So kita rasa dalam yang garden rose ni alhamdulillah sudah berkembang jauh. Perusahaan ini turut memberi manfaat kepada komuniti setempat. Ketika ini, beliau menggajikan 25 penduduk tempatan bagi menguruskan tanaman. Tidak cukup dengan itu, produk makanan, minuman dan kecantikan berasaskan ros dihasilkan. Pengeluaran produk hiliran dilaksana hasil bantuan Mardi dan Mara, manakala sokongan keuangan dan khidmat nasihat diterima daripada tekun. Ibu kepada 5 cahaya mata ini turut diberi kepercayaan Jabatan Pertanian Negeri untuk memperhebat perusahaan. 4 hektar tanah disediakan untuk pengeluaran makanan dan minuman berasaskan ros. Dan baru ni kita telah pasarkan cookies tak nangka kelopak ros. Alhamdulillah mendapat sambutan seluruh Malaysia. Dan biasanya kalau bas datang dekat Terengganu ni, dekat Little Roses Garden and Farm Terengganu ni, memang mereka akan beli sirap ros. Dan di kafe kita nanti makanannya semua berasaskan ros. Menerusi kepelbagaian berasaskan flora ini, maka tidak hairan apabila ia jadi lokasi tumpuan pengunjung.
Saya memang antara peminat lah bunga ros ni dan selalu berkunjung ke Taman Zaiti Roses dan bukan sekadar tu je, saya pun sentiasa follow dalam FB Zaiti Roses dan kat rumah sendiri pun memang dah banyak pokok-pokok daripada ID yang pelbagai pada taman ni yang saya beli secara daripada online live sebab saya selalu mengikuti live daripada Zaiti Roses dan apabila datang sini rasa tenang, rasa terapi lah, terapi jiwa minda tengok pokok-pokok bunga ros yang berkembang. Masuk percuma, sesiapa sahaja yang menggembari bunga ros boleh datang menyaksikan sendiri untuk melihat lebih 700 spesies bunga ros pelbagai warna dan menariknya di sini penggemar bunga ros juga boleh mendapatkan setiap kuntung bunga ros di sini setiap hari Sabtu. Nur Ashran, Muhammad Noor, RTM. Okey, itu dia tadi package khas berkaitan dengan penanaman bunga ros komersial. Seterusnya ingin saya bawakan kepada anda di mana baru-baru ini Institusi Penganalisis Pasaran Hartanah mendedahkan harga kediaman di semua negeri di Malaysia kekal di luar kemampuan kebanyakan isi rumah atau dalam erti kata lain hanya mampu tengok tidak mampu memiliki. Jadi bagaimana sebenarnya isu ini akan kita bincangkan rumah versus gaji. Saya bersama dengan tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Ahyad Ishak, pengasas komuniti Pejuang Hartanah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Syafiqah. Saya suka Pejuang Hartanah. Yes. Jadi kepada anda yang sedang berjuang untuk memiliki rumah pertama, teruskan perjuangan anda. Mungkin boleh teruskan juga bagi tips macam mana nak berjuang dapatkan rumah pertama. Wah, okey. Pertamanya kan Syafiqah dan sahabat-sahabat semua, rumah ni adalah satu barang, satu benda yang manusia tu kalau dia nak beli seumur hidup dia tu, barang yang paling mahal lah dalam hidup dia. Kalau apa barang lagi mahal daripada rumah kalau kita nak beli? Mungkin kita nak beli kereta, mungkin kenduri perkahwinan, pendidikan anak-anak. Sebenarnya rumah lah yang paling mahal dan paling besar nilai dia dalam hidup kita. Maka rumah ni boleh jadi gembira yang paling besar atau sengsara paling besar. So sebenarnya Ayah nak mulakan tips tu dengan supaya orang semua faham inilah konsep yang sebenar dalam hartanah. So kalau tak cukup ilmu, kalau tak bersedia, dia boleh menjadi satu sengsara yang sangat-sangat besar. Dan sengsara ni dia boleh jadi ratus-ratus ribu, juta-juta nilai dia, dan tempoh kita nak membayar pembiayaan dengan bank ni bukan satu tempoh yang pendek, satu tempoh yang berdekad-dekad lamanya. Betul. So kita kena sangat-sangat bersedia. Itulah tips pertama Ahyad bagi siapa-siapa yang berminat nak beli rumah lah. Dan sebenarnya kan bila Syafiqah sebut pasal pengumuman media tu kan, semua negeri dah sekarang ni dah di luar kemampuan. Betul. Dan inilah realiti. Dan satu saya nak sebut, realiti ini bukan hanya berlaku dekat Malaysia. Negara-negara lain pun rakyat dia menghadapi perkara yang sama. Ya, bukan Malaysia je yang menghadapi masalah ini. Di Singapura bagaimana ceritanya, di Indonesia sekalipun, di Eropah, saya pergi ke Germany, saya pergi ke Perancis, saya pergi ke Itali, rakyat dia semua cerita benda yang sama. Susah nak beli rumah. Dan inilah yang berlaku apabila harga rumah itu naik tanpa mempedulikan kenaikan gaji rakyat. Dia berkelakuan sendiri. Harga rumah ni dia terus naik dan naik lagi dikala gaji rakyat itu tidak naik. Dan inilah sebenarnya masalah yang kita hadapi sekarang. Tapi itulah bila dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang ini, macam mana rumah itu masih lagi boleh harganya naik sedangkan dia dah tahu kita tak mampu nak membelinya. Ahyad pun terfikir benda yang sama kan. So kalau rakyat itu tak mampu nak membeli rumah, tapi harga rumah makin naik. So
rumah ini apa komponen harga dia. Nak membina rumah itu first kena ada tanah lah. Tanah ni pun sentiasa naik. Of course kalau kita pemilik tanah, kita naklah tanah kita semakin mahal kan. Okay, and realitinya tanah ni semakin mahal apabila manusia itu makin ramai. Manusia ramai itu memerlukan untuk hidup di atas tanah. Dan kita tak boleh nak hidup di satu kawasan dan kita akan berkembang. Maka satu kawasan yang mungkin kampung dahulu, satu hari nanti dia akan menjadi bandar, sebahagian daripada bandar. So tanah-tanah kampung yang mungkin murah pada satu ketika dahulu, dia akan menjadi lagi mahal lah kerana bandar dah semakin sampai kepada kawasan-kawasan yang di luar bandar itu kan. Sebagai contoh, kita tengok sebagai contoh Meru dan kita boleh lihat pembangunan daripada Shah Alam dah semakin berkembang. Puncak Alam di utara semakin berkembang. Tanah yang tersepit Tanah Meru. So tanah-tanah di Meru yang satu ketika dulu sangat jauh daripada Kuala Lumpur. Orang pun tak terbayangkan nak duduk di sana. Sekarang ini semua orang mencari tanah di Meru. So bila ada banyak demand, so apa yang akan berlaku pada harga tanah? Tanah pun akan makin naik. Okey, itu satu komponen sahaja tanah. Ada komponen lain, bahan binaan. Dan ketiga, orang yang nak membina, of course gaji pun nak makin naik. And then ada syarikat yang nak membina, ada satu elemen untung. Dan bila kita kumpulkan semua itu dengan inflasinya dan sebagainya, pasti rumah pun naik. Senang macam inilah Syafiqah. Kita nak beli sayur, nak beli cili merah pun dulu RM8. Sekarang tak tahulah berapa, RM15 sekilo. So kalau cili pun naik harga, takkan rumah tak naik harga juga. Itu cerita pasal inflasi sahaja. Itulah cerita kalau nak cerita pasal rumah ni kan. And kalau kita lihat sebenarnya akan ada satu ketika di mana harga rumah ni dia kena mencari keseimbangan. Kalaulah rakyat memang dah tak mampu beli rumah, takkan pemaju nak membina, nak menjual satu barang yang rakyat tak nak beli. Dan itu yang kita lihat berlaku. Ya, lambakan sekarang rumah. Thank you. Rumah-rumah yang dah siap dibina tapi tak terjual. Ya, penghuni lain kat dalam tu. Penghuni lain. Okey. Itu kena ada segmen lain. Penghuni raib. Betul. Itulah realitinya. So, kita kena cari keseimbangan. Pemaju nak bina rumah, nak untung. Tapi kalau jual satu barang yang rakyat tak boleh nak beli, you pun tak boleh nak untung. You pun tak boleh nak dapat modal balik. So pemaju ni sebenarnya, bagi Ahyat lah, pemaju ni tak perlu diletakkan syarat kepada mereka. Kerana pemaju akan diajar oleh pasaran. Cumanya dia akan mengambil masa. So kita perlulah ada campur tangan kerajaan sedikit kan, dan rakyat itu dia kena tahu kuasa dia, dia kena tahu hak dia. Kita dah tak mampu dan kita jangan layan ni pemaju ni. Ya, kita sepatutnya rakyat kena tahu kuasa tu di tangan kita. Betul. Kalau kita memang demand harga turun, dia akan jadi turun. Pasaran ni kena ikut apa kata rakyat. Tapi kita nak berbalik kepada tajuk kita hari ni. Kita lari rumah jauh versus ni. gaji tu. Rumah versus gaji. Sebab sekarang ni kalau kita lihat di Dosa mengeluarkan bahawa mediannya 2,600 gaji sekarang ini. Jadi mungkin terfikir-fikir 2,600 ni macam mana nak beli rumah? Layak ke nak beli rumah? Apa formula yang ada? Okey, formula dia Syafiqah baru sebut perkataan tadi tu. Layak. Layak. Okey, kita mesti layak untuk membeli rumah. So, bila kita pergi ke bank, bank akan berikan pembiayaan perumahan yang layak untuk kita. So, contohnya Syafiqah pergi ke bank dan bank buat kira-kira, Syafiqah layak beli rumah RM500,000. Itu adalah kelayakan pembiayaan. So, kita kena tahulah apa yang menyebabkan kita layak untuk pembiayaan. So, bank akan lihat sebenarnya dua perkara ni je. Dia akan lihat duit masuk, duit keluar. Maksudnya income dan perbelanjaan kita atau hutang-hutang yang kita ada. Daripada situlah nanti bank akan kira apa yang layak untuk Syafiqah, apa yang layak untuk kita. Realistiknya lah kalau orang tu bergaji RM3,000. Macam mana calculationnya? Okey, katakanlah kalau gaji RM3,000, Ayat pun pernah kongsi ni dalam wawancara yang sebelum, dia mudah aja. Kita boleh ambil 20 hingga 30% daripada
pendapatan itu. Okey. So itulah rule of thumb, satu kira-kira congak-congak apa yang sebenarnya kita mampu. So katakan kalau 25% lah, kalau kita ambil 30%, yang betul-betul kita mampu tu lebih kurang RM900. So RM900 tu membolehkan kita membeli rumah. Kita menung sekejap. Mikir RM900 Rumah apa aku boleh beli RM900? Rumah apa ni? Kat mana nak beli So ni? kalau kita ada formula lah, formula 200 atau formula 250. So dengan pembiayaan yang kita mampu bayar sebulan itu, contohnya RM1,000. So kita darab dengan 200, mungkin rumah yang kita mampu tu RM200,000. Atau kita mungkin kita boleh kira 250. So 1,000 darab 250, bolehlah kita beli rumah RM250,000. Tapi Syafiqah, itu hanya formula layak. Tapi dia ada satu lagi perkataan yang perlu digandingkan dengan layak, which is mampu. Okey, apa yang kita layak tak semestinya kita mampu. Yang ini semua orang kena faham. Siapa yang nak beli rumah ni dia kena faham. Apa yang kita layak tidak semestinya kita mampu. Layak kahwin 4 tapi tak semestinya mampu. Ya. Ada bini 4. Okey. Contoh yang sangat power. So layak mungkin dia mahu. Tapi tak mampu. Wow, okey. So dia layak mungkin dia layak nak beli rumah. Dia mahu nak beli rumah. Tapi sebenarnya dia tak mampu. Okey. So mampu ni yang nak selamatkan kita. So mungkin kita pergi kat bank, Syafiqah pergi kat bank. Okey, contohnya Ali pergi kat bank, dia layak nak dapat pembiayaan RM500,000. Tapi sebenarnya setiap bulan dia kena bayar contohnya RM2,000, RM2,200. Tapi sebenarnya Ali ni dia tak mampu pun nak bayar RM2,000 sebulan tu. Mungkin dia hanya mampu bayar RM1,500. So perkara itu dah membebankan dia sebagai pembeli rumah. So kita kena fahamlah. Kena kira-kira apa yang aku sebenarnya mampu. Itulah formula yang Ayah akan pakailah untuk menasihati orang yang nak beli rumah. Bila kita cakap pasal RM200,000, kita nampak mungkin dekat iklan rumah ni bernilai RM250,000. Kita fikir macam okeylah, kita mampu, kita layak dan kita mampu. Tapi kemudian selepas itu sebenarnya ada lagi costing ataupun kos tambahan. Mungkin yang di luar sana tak tahu. Sebab dia RM250,000 tu bukan itu saja, ada lagi susulannya. Ya. Okey. Masa nak beli rumah ni, okey, saya sangat setuju dengan Syafiqah. Ramai orang yang membeli, kadang-kadang ayat coaching, ayat student ayat kan. Diorang akan kata, ayat banyak kos tambahan. Okey. Ini pengalaman sendiri ni. Okey, and then ada ramai yang kata macam ni, diguna perkataan ni, banyak kos-kos tersembunyi. Dia bunyi, okey, sebenarnya kan bila nak beli rumah, dia tak ada kos tambahan, dia tak ada kos tersembunyi. Dia hanya ada kos. Itulah kos dia. Cumanya kita tak tahu. So bila kita tak tahu, kita akan kata, ni tengok ni banyak kos tambahan. Tengok ni ada kos tersembunyi. Dan bunyinya seolah-olah industri hartanah ni ada komplot untuk menyembunyikan setengah kos. Tiba-tiba mengenakan kos itu kepada pembeli. Sebenarnya tidak. Cuma rasa macam tu. Because kita tak sedar dan kita tak tahu. Sebagai contoh, stamp duty. Okey, kalau beli rumah stamp duty-nya agak berat. Okey, kalau harga rumah tu RM200,000. Okey, macam mana kiraannya? Kalau rumah tu RM1 juta. Okey, RM1 juta terus. Okey, RM1 juta. Okey. So dia berapa dia akan nilainya mungkin beribu-ribu nilai dia. Just nak bayar stamp duty je. Just nak bayar stamp duty je. Boleh jadi berpuluh ribu pun nak bayar stamp duty. Tetapi kita kena tahu bila kita beli rumah memang kena bayar stamp duty. So sepatutnya kita tak anggap kos itu sebagai kos tambahan. Itu maksud ayat. Ini kira macam nak backup lah geng-geng hartanah ni. Kerana yang menjual hartanah tu tak dapat pun stamp duty ni. Yang dapatnya kerajaan. Ya, so kadang-kadang bila kita lihat contoh bila keluar kos guaman. Kos guaman ni pun kadang-kadang beribu-ribu, berbelas ribu, berpuluh ribu. Lepas tu kita rasa macam, peguam ni banyaknya charge dia. Alah, kertas dengan printing je. Tapi dia tak tahu. Dalam kos guaman itu ada satu segmen stamp duty tu. Stamp duty tu dalam kos guaman tu. Yang sebenarnya peguam tu tak dapat satu sen pun daripada stamp duty. Kerajaan yang dapat. Okey, so contoh lagi. Bila kita dah beli rumah, kita nak kena tanggung rumah tu. So kalau rumah-rumah yang strata, rumah-rumah yang
bertingkat. So rumah-rumah yang bertingkat ni dia kena bayar macam maintenance cost, maintenance fees, service kan. Dan semua kos-kos ini kena bayar bulanan. So kita kena ambil tahulah bila kita beli rumah ni mesti ada kos-kos tambahan itu. Okey, saya bagi satu lagi contoh. Kalau kita beli rumah lelong. Rumah lelong ni pun ada kos-kos dia. Sebagai contoh, kalau kita nak beli rumah tu ada tunggakan maintenance fee ni semua. Kita kena bayar semua tu. So janganlah kata ini kos tersembunyi, kos tambahan. Ini adalah kos dah. Dan kita kena bersedia untuk kos-kos itu. Itulah berbalik kepada soalan yang asal. Yang nak membeli rumah ni dia kena melayakkan diri. Layakkan diri dari segi kewangan, layakkan diri dari segi ilmu, layakkan diri dari segi mentally and emotionally prepared. Betul. Because kita kena emotionally prepared. Contoh, kalau rumah kita sewakan kepada orang, kepada penyewa. Lepas tu rumah kita ni jenis yang macam kat tepi lereng. Lepas tu kalau hujan, dia macam tanah ni macam makin terhakis. So ini adalah emotional preparation yang kita kena ada sebagai pemilik rumah. Kerana kita nak kena bersedia. Apa-apa jadi kepada penyewa, kita kena tanggung. Ini antaranya emotional preparation untuk membeli rumah. Okay. Saya nak tanya sebab Ira tadi kita kata pasal mampu dan juga layak, mestilah kita nak kena ambil loan kan. Betul. Jaranglah orang boleh bayar sedebuk je tu. Cash kan. Betul. Tak mungkinlah kita ambil loan. Tapi mungkin ada yang tak layak untuk mendapatkan loan sebabkan yang mempunyai DSR ni. Debt service ratio ni. Jadi macam mana untuk DSR yang tinggi ni untuk kita layak dapatkan loan? Okey, DSR ni kalau kita berbual DSR, kita berdua ni macam dua orang yang memang geng hartanah. Memang dia tahu hartanah. Tu orang ingat saya kerja hartanah pula kan. Tak ramai orang tahu soalan-soalan hari ni sebenarnya telah digubah oleh Syafiqah. Saya tengok ya Allah soalan-soalan maut ni semua. Okey. Terror juga Syafiqah buat soalan hartanah. Macam ejen kan. Oh, macam ejen hartanah, macam dah pembeli hartanah, pelabur hartanah tegar. Okey. So DSR ni ialah debt service ratio ni. Macam ni, kita ambil semua hutang kita, kita ambil semua pendapatan kita dan kita bahagikan. Dan kita nak tengok peratusan. So dia nak tengok berapa peratusan pendapatan kita ni yang kena tanggung pembayaran balik hutang. So contohlah kalau DSR kita 50%, bermaksud kalau gaji kita RM5,000, 2,500 tu nak kena pergi kepada membayar komitmen bayar-bayar hutang. So apalah yang tinggal? Hanya 2,500 sahaja tinggal daripada gaji kita untuk hidup. So Mamat ni dia boleh hidup ke? Dan dia nak beli rumah lagi. So dia boleh ke bayar pembiayaan yang baru ni? So inilah pandangan seorang banker kepada kita. Dia nak kenal kita. Mungkin Syafiqah famous, dia hari-hari keluar SPM. Dah 5 tahun jadi host. Okey. So itu di pandangan rakyat. Tapi di pandangan bank, dia nak kenal Syafiqah ni siapa. Antara cara dia kenal ialah DSR. Okey, bank juga nak tengok, okey, kenal tak Syafiqah ni? Macam mana nak kenal Ahyat? Macam mana nak kenal Encik Ali tadi tu? Macam mana bank nak kenal tu, dia nak kena tengok. Dia ni kalau ada pembiayaan dengan bank, ada hutang dengan bank, dia bayar tak? Inilah cara bank nak kenal. Aku tak kisahlah engkau punya follower kat Instagram ni ada 1 juta orang. Itu semua tak ada makna bagi aku. Kerana aku nak tahu kau ni kalau dapat hutang baru, buat hutang baru, boleh bayar ke tidak? Itu antara pandangan bank lah. Okay. Bercerita tentang DSR. Ramai pembeli dia lihat DSR ni sebagai satu benda yang menyusahkan. Sebenarnya kita sebagai pembeli, kita kena lihat DSR ni sebagai satu benda yang menyelamatkan. Kerana kalau dah DSR kita terlalu tinggi, pasti akan membebankan kita. Macam mana nak membiayai pembiayaan yang baru? So kita kena sebenarnya berterima kasih. Bila bank kata, Ahyat tak boleh dapat pembiayaan rumah lagi. Kerana DSR Ahyat dah tinggi sangat. Kita sebenarnya jangan marah bank. Kita kena cakap terima kasih banker kerana selamatkan saya. Dan tidak membebankan hidup. Dan tidak membebankan saya. Okey, penerbit kata sambung. 2.0 nanti. Gaji versus rumah ni. Terlalu sebab saya baru sengit soalan ni. Daripada 10 soalan saya bagi baru 3 saya tanya. Ya Allah.
Seronok sangat. Jadi minggu depan tambah lagi. Boleh kalau sudi menjemput saya lagi. Okay. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Macam saya kata, kita kena selesaikan juga 7 soalan sebab ada banyak lagi soalan-soalan yang penting khususnya kepada mereka yang ingin membeli rumah pertama. Kita akan kupas nantilah. Penerbit dah cakap dah 20.0 nanti. Boleh je. Okey, kita nak berehat seketika ataupun kita nak ke Cerita Pagi Terengganu ke? Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula ke Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Kita dah ada drama tentang ibu mertua yang tak suka menantu, ya, gila kuasa, berebut harta benda. Jadi sekarang ni kita nak ubah sikit, ya. Kita nak ada cerita tentang yang penting sekali, mesti ada kisah cinta. Itu penting, dan juga konflik, ya. Tapi kita nak sulamkan dengan women empowerment ataupun pemerkasaan wanita, ada TVET, ada ekonomi digital, peralihan tenaga, dan yang paling penting sekali adalah perpaduan kaum. Ya, kita tak maulah buat benda tu orang putih kata dry and patronizing. Kalau di Indonesia mereka boleh menghasilkan gadis kereta ataupun ER oleh Mak Saleh itu semua, jadi kita lebih hebat kot. Cadangan logline adalah katalah seorang wanita tu dia hebat, dia buat bisnes dropship, belajar dekat PADI iaitu Pusat Ekonomi Digital, kemudian kaya, semua orang nak tackle dia, ada kisah cinta dan ada konflik. Itu contohnya. Apa lagi? Dah sedia untuk pitching di RTM? Moh ikuti slot 34 je. Bang FM, satu pilihan. 34 je. Selamat pagi Malaysia. Kita nak terus sahaja ke Terengganu untuk Cerita Pagi Terengganu, nak melihat bagaimana sebenarnya stok bekalan ikan sepanjang musim tengkujuh, terus bersama dengan rakan pelapor di sana, Nur Ashran. Silakan. Baik, terima kasih. Cerita Pagi Terengganu hari ini saya bersama dengan Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu iaitu Encik Ruzaidi Mamat untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan stok bekalan ikan di Terengganu. Lebih-lebih lagi ketika ini Terengganu masih lagi berada pada fasa monsun timur laut. Baik, Encik Ruzaidi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, Encik Ruzaidi, mungkin boleh cerita sikit berkenaan stok bekalan ikan di Terengganu ketika ini macam mana? Dari segi pengeluaran ikan di Negeri Terengganu pada masa ini tidak ada sebarang masalah. Bekalan kita lihat masih mencukupi daripada pendaratan ikan yang
didaratkan oleh nelayan-nelayan kita di seluruh negeri Terengganu. Jadi untuk tempoh monsun timur laut ini, ada kalanya nelayan dapat keluar jugalah. Dan untuk jangka masa sekarang ini kita lihat trend cuaca itu dah semakin bertambah baik dan kita jangkakan nelayan akan mula keluarlah. Ya. Okey, selain daripada sumber ikan di laut, mungkin ada alternatif lain untuk menjamin bekalan ikan? Ya, terdapat 3 sumber utama untuk bekalan ikan di negeri Terengganu. Yang pertamanya daripada sumber perikanan tangkapan laut itu sendiri. Yang keduanya sumber daripada aktiviti aquaculture, iaitu sistem ternakan ikan di air tawar ataupun di air payau. Yang ketiganya ialah sumber daripada aktiviti nelayan darat kita yang menangkap ikan di sungai-sungai di seluruh negeri Terengganu. Okey, kalau kita tengok cuaca ketika ini cerah dan walaupun kita berada di monsun timur laut, dan dari segi pendaratan ikan bagaimana? Ya, kalau kita lihat trend pada tahun 2023 yang lalu, alhamdulillah kita dapati berbanding dengan tahun yang sebelumnya iaitu tahun 2022, kita lihat ada berlaku trend kenaikan pendaratan lah. Iaitu kita lihat pada tahun 2023 kita telah pun berjaya mendaratkan ikan melebihi 40,000 tan metrik setahun lah. Dan pada tahun 2022 yang lalu kita telah berjaya mendaratkan ikan laut ini sebanyak 33,000 tan. Jadi berlaku kenaikan berbanding dengan tahun yang sebelumnya, dan kita harapkan agar trend pada tahun 2024 ini akan menunjukkan trend yang lebih baiklah untuk kita memastikan bahawa kita mempunyai bekalan yang mencukupi lah untuk kita bekalkan kepada seluruh rakyat negeri Terengganu dalam konteks menjamin bekalan sumber makanan di negeri Terengganu ini khususnya. Terima kasih Encik Rozadi atas perkongsian itu tadi. Saya kira di sini dulu dari Terengganu, kembali semula kepada rakan penyampai. Terima kasih untuk cerita pagi Terengganu. Seterusnya saya ingin bawakan satu produk yang cukup eksklusif untuk anda, merupakan salah satu penaja untuk bintang RTM. Tapi terlebih dahulu kita saksikan intro ini. Lebih wangi ataupun lebih berkualiti daripada minyak wangi yang terkenal. Lepas saya jumpa Iba perfume ni, ada tak pandang dah yang lain. My own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" Saya cakap, tak adalah, saya pakai Iba perfume je. Boleh pakai lama tau, sampai 4-5 bulan. Dia tak pernah jumpa bau ni dekat mana-mana sekalipun. Lelaki perempuan boleh pakai, memang korang kena beli dan cuba sendiri minyak wangi IBA. Wangian dia memang dengar pun tak guna kalau tak pakai. Ya, wangiannya memang dahsyat. Itu dia. Begitu dahsyatnya IBA perfume ini. Bersama dengan saya hari ini ialah pengasasnya sendiri, Ahmad Iqbal Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Syafiqah. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami, dan terima kasih kerana sudi menaja bintang RTM. Alhamdulillah. Baru saja kita rasminya diumumkan. Dan penaja utamanya adalah Herbal Fem yang katanya yang pertama yang membuat tilam di dunia menggunakan herbal kan. Dan untuk IBA perfume sudah semestinya dah lama kita bersiaran di Sabak Pagi Malaysia kan. Jadi itulah cuplikan sedikit tadi tentang IBA perfume yang menajalah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada RTM jugalah yang banyak berbakti kepada saya. Capai juga ya cita-cita dan juga hasrat Iqbal untuk menaja bintang RTM. Okey, kita nak terus sahaja. Hari ini memang Iqbal dah pegang pun. Ini hadiah untuk penonton ya Iqbal? Ya, ini hadiah untuk penonton bagi yang membuat pembelian yang pertama dapat RM1,000, yang pembelian yang kedua dapat RM300, pembelian yang pembayar yang ketiga akan dapat RM300, dan kita pilih 50 orang lagi akan menerima RM100. Dan kita dah umumkanlah, banyak orang dah kita umumkan. Jadi hari ini kena ambil nombor telefon dulu cepat-cepat untuk WhatsApp IBA perfume. Nombornya 019-9500. Dan tak lupalah hadiah beg tangan memang kita bagi. Dia ada banyak design dan ini hanya kepada 40 orang terawal. Jadi mungkin ramai yang dah lama tak bersiaran dengan IBA juga, dah lama tak tonton juga, boleh simpan nombor telefon, dan nak jadi 40 orang terawal ni kena buat pembayaran terawal. Jadi 40 orang saja akan dapat ni. Satu Malaysia yang tonton. Betul. Okey Iqbal, kita nak tahu jugalah bagaimana sebenarnya Iqbal mendapat cetusan inspirasi untuk mencipta IBA perfume ni. Saya tak boleh nak nafikan itu adalah
ketika mana saya pergi ke luar negara, saya belajar tentang minyak wangi. Dan baru pulang juga ke luar negara, ke Korea, ke Jepun juga baru pulang. Dan insyaAllah bulan ini ke Paris, London juga. Jadi perkara itu sebenarnya mendewasakan saya untuk belajar tentang perkara yang tidak kita boleh belajar di Malaysia. Macam mana kita pergi ke kilang-kilang antarabangsa untuk melahirkan produk yang berkualiti tinggi. Dan bagaimana saya dulu sebenarnya nanti ada testimoni yang menunjukkan Kak Liza Abdullah yang seorang pelakon yang semua satu Malaysia kenal dia. Jadi beliau yang kenal saya ketika 10 tahun dulu ketika saya hanya bekerja sebagai tukang cuci pinggan. Dan beliau tahu segala bagaimana saya dulu gajinya RM800, nak beli minyak wangi yang RM500 saya berjaya beli. RM500 satu botol. Dan sekarang ini saya telah mengumpul lebih daripada 200 jenama minyak wangi antarabangsa demi mendalami bagaimana bawang yang tidak pening, tidak hapat, tahan lama. Dan kita juga buat di luar negara. Di Holland, di antara kilang yang terbesar di dunia juga. Jadi di situlah saya melahirkan minyak wangi yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita. Dan kita jual dengan harga yang sangat murah. Jadi tuan-puan, paling penting IBA ni tak lari. Kena juga bagi hadiah. Bagi hadiah jadi tuan-puan kena simpan nombor telefon untuk dapatkan hadiah beg tangan ini. Nombor telefon sekali tengok dah ingat 019 9500. Dan pembeli ni biasanya dari Sabah Sarawak ramai. Itu paling ramai. 60% pembeli IBA dari Sabah Sarawak kerana mungkin pengepusannya kalau ikutkan RM30. Tapi sekarang ini RM170 ni ibarat beli satu percuma satulah. Sebab harganya untuk satu botol edisi yang baru ni sebenarnya RM100 lebih. Tapi kita bagi RM170 dapat 2 botol ni boleh pakai 4 ke 5 bulan lamanya. Dan dapat lagi hadiah beg tangan, tetapi itu kena cepat. Hanya kepada 40 orang pembeli terawal. Kita tak ada jual di mana-mana. Tak ada di ejen, tak ada stokis pun tak ada, dan tak ada kedai di mana-mana, hanya di Selamat Pagi Malaysia saja. Sebab kita nak tentukan produk ini adalah betul-betul premium dan berkualiti tinggi, tidak sama dengan bawang yang lain. Dia bukan expired tetapi adalah custom untuk IBA. Itu keunikan IBA perfume ini. Mungkin Ibu boleh kongsikan lagi apa sebenarnya kelebihan IBA perfume ni? Okey, pertama saya menitik beratkan dia tidak pening, tidak hapat dan juga tahan lama. Dan tanpa ejen, tanpa stokis, itu sebenarnya memang saya nak hadkan pengguna tak nak terlalu ramai pakai wangian yang sama. Dan dia boleh pakai lelaki dan juga wanita, unisex. Itu saya rasa macam tak ada pada lain. Dan tak ada penjual minyak wangi yang sampai bagi hadiah yang sebegitu gaul sebenarnya. Betul. Dan saya dulu sebenarnya pernah, saya jujur saya cakap, saya pernah mengalami kerugian akibat bagi semua orang beg. Tapi sekarang ini saya nak bagi kepada 40 orang terawal, jadi kena cepat-cepat WhatsApp je. Bagi tahu saja nak order IBA perfume, dan sekarang ini WhatsApp pun dah masuk banyak dah ni. WhatsApp saja. Kalau hubungi tak sempat nak jawab. WhatsApp, ambil gambar di skrin TV, RM170 ni dapat 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai 4 ke 5 bulan, lelaki dan juga wanita. Sekarang ini bila muncul saja poster, cepat-cepat ambil gambar nombor telefon. Dan kalau Syafiqah mungkin macam, kenapa Iqbal selalu masuk TV bercakap benda sama, bagi hadiah, dan selalu bagi hadiah tak putus sepanjang 8 tahun saya kalau ikutkan bersiaran di televisyen, tanpa ejen, tanpa stokis, dan perkara yang sama. Mungkin tertanya-tanya juga, ada ke modal macam mana? Ada ke orang beli? Dan memang betul. Memang orang beli. Jadi, saya nampak ni WhatsApp masuk ni. Jadi kena WhatsApp cepat-cepat. Sekarang ini WhatsApp je. Bagi tahu saja nak order IBA perfume. Dan kita pun mungkin permintaan lebih tinggi sebab kita dah taja bintang RTM. Jadi memang kena cepat-cepat. Dan ini edisi yang saya tak akan keluarkan banyak. Mungkin saya akan hentikan dan keluarkan edisi yang baru. Jadi apabila dapat saja yang ini, cepat-cepat buat bayaran. Dan sekarang ini kan ada ni, di sebelah saya ni RM1,000 wang tunai akan diterima untuk pembeli yang pertama. Jadi mungkinkah tuan-puan yang menonton ni akan menjadi pembeli yang pertama? WhatsApp cepat-cepat sekarang. Cepat-cepat ambil nombor telefon di skrin TV. Iqbal, memasuki tahun baru 2024 ni, apa cabaran untuk 2024? Ya Allah, cabaran saya tak terlepas daripada dulu sampai sekarang bila permintaan tinggi. Ya, itu satu cabaran membuatkan kadang-kadang orang curiga ini betul ke perniagaan. Dan sebenarnya Syafiqah, saya tunjukkanlah secara jujurnya, ini adalah tracking untuk pembelian bagi 1 minggu yang kita dah postkan. Memang semua ni, kalau boleh zoom lah kan. Okey, ini semua tracking yang kita dah postkan. Kalau saya nak print semua 100
80 muka surat untuk saya hantarkan. Ini memang dah hantarkan bagi minggu lepas sahaja. Jadi tuan-puan memang ada nama dekat sini dan ada lagi yang belum post semua. Betul. Memang kita akan postkan dengan kadar yang secepat yang mungkin. Jadi saya tutup untuk COD dan kita kadang-kadang bila lewat tu saya tak boleh menjamin secara awal. Saya bagi tahu ini pre-order lah. Mungkin ada juga negeri yang terjejas banjir. Oh ya. Itu memberi kesan yang sangat besar juga. Tapi yang penting sepanjang hampir 10 tahun perniagaan tak ada seorang pun tak sampai barang sebenarnya. Itu jangan risaulah. Yang penting orang ramai berebut nak hadiah dia. Itu kena cepat. Betul. Okey, ada juga yang istimewa untuk siaran hari ini. Kita nak tengok ada testimoni baru. Sambil-sambil tuan-puan WhatsApp tu nak dapatkan beg ni, tengok apa kata seorang pengguna yang sangat terkenal ini. Jom. Perfume macam jenama luar negara. Tak terfikir ada taste yang sedemikian. Sebab kakak memang tak menjangkakan anak muda boleh mengeluarkan produk minyak wangi lebih wangi ataupun lebih berkualiti daripada minyak wangi yang terkenal. Memang boleh setanding dengan perfume antarabangsa. Kita supportlah produk lokal. Kenapa orang perlu beli IBA perfume? Pertama bau lah Iqbal. Lasting and nak pula kita bekerja syuting kan. Berlakon dengan peluk kita dia boleh bertahan. Tanya I pakai minyak wangi apa? Macam boleh mula macam mana nak cakap ke minyak wangi Iqbal ni? Ya ke kau pakai? Ya ke? Tapi memang bau dia memang sentiasa ada dalam beg kakak. Paling penting minyak wangi IBA ni saya buat untuk mesra Muslim. Dia tidak pening, tahan lama dan pening. Betul. Malam pakai ni, petang pakai ni atau besok pakai ni, lusa pakai ni. Tak ada pun orang kalau beli perfume dapat hadiah. Tapi Iqbal siap bagi hadiah tu melampau. Wangian dia memang dengar pun tak guna kalau tak pakai. Dengar pun tak guna kalau tak pakai. Itu dia kata-kata daripada Kak Liza Abdullah. Jadi kena WhatsApp segera untuk dapatkan IBA perfume. Okey Iqbal, kita tahu Iqbal dah pergi lebih daripada 30 negara lah saya rasa kan. Antara banyak-banyak negara yang mana satu yang betul-betul memberi impak kepada diri Iqbal? Baru-baru ni kan saya pergi ke Jepun juga banyak belajar. Saya lupa bagi tahu sebenarnya saya pergi ke kilang-kilang antara kilang teknologi tinggi semua dan pergi ke kilang-kilang yang besar ni membuatkan kita lebih belajar dan tak sama tahu kita belajar di buku. Macam saya sekarang menyambung pelajaran ke bidang master insya-Allah dan benda yang kita belajar ni sebenarnya membuatkan kita menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Macam kita pergi ke Shanghai, ke kilang yang sangat besar. Ke Jepun sudah 2-3 kali saya pergi tempat sama dan kalau kita pergi ke France, kita perlu belajar selama 3 bulan di sana tentang minyak wangi saja di perpustakaan yang sangat besar. Dan tak lupa saya di Dubai, bagaimana kita pergi melihat sini bagaimana sekecil ini pun bernilai 4-5 ribu ringgit sebotol. Dan saya nak jual harga sebegitu, kita sebenarnya tak mampu untuk memakai begitu kan. Dan saya sendiri pun kadang-kadang bila mampu pun saya tak boleh nak pakai banyak lagi perkara yang kita nak beli kan. Jadi dengan harga RM170 ni bagi saya sangat murah. Jadi RM170 dapat lagi hadiah beg tangan ini. Cuma betul-betul tuan-puan saya bagi tahu cepat-cepatlah kalau nak order WhatsApp je. Bagi tahu saja nak order IBA perfume ni sementara masih lagi kita buka order dan bagi tahu saja nak order IBA perfume, nombor telefon sangat senang ingat. Dan sekarang ini ada beberapa minit lagi untuk ambil nombor telefon saja. Itu paling penting. Ambil gambar di skrin TV dan WhatsApp bagi tahu saja nak order IBA perfume di nombor 019-9500 dan hanya 40 orang terawal saja akan dapat hadiah beg tangan ini dengan pelbagai desain. Itu kena cepat-cepat sangat. Saya risau dan mesej memang banyak masuk di tangan saya. Banyak mesej yang masuk. Jadi jangan lupa, jangan berhenti untuk WhatsApp nombor yang tertera di kaca TV untuk dapatkan IBA perfume. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Iqbal kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih juga kerana sudi menaja bintang ITM 2024. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ini laporan palsu ni. Dia tak menghadap Agong ni. Tak ada gambar di mana gambar dia menghadap Agong. Dia pakai gambar lama ni. Dia tak dapat jumpa Agong. Sebab kau dah tak ada sokongan. Kau kena letak jawatan Anwar. Kau dah tak ada sokongan majoriti ahli parlimen. Kau tunggu apa lagi? Sekarang ni kau nak suruh pula Jcom orang kau ni serang Agong. Tular dakwaan di media sosial, kononnya Yang di-Pertuan Agong enggan bertemu Perdana Menteri. Tuduhan dibuat seorang aktivis pembangkang yang baru sahaja dituduh di mahkamah atas kesalahan menghasut. Dia mendakwa tiada pertemuan berlangsung memandangkan Perdana Menteri tidak lagi memiliki sokongan majoriti ahli parlimen. Tak cukup dengan itu,
Bekas anggota polis yang dipecat berkenaan mendakwa pentadbiran Perdana Menteri mahu menyerang Sri Paduka Baginda. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang dilempar adalah fitnah. Sebaliknya, sesi pertemuan terbabit dikongsi Istana Negara menerusi akaun media sosial. Beberapa gambar turut dimuat naik sekaligus membuktikan ada berlangsungnya pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri memaklumkan yang di-Pertuan Agong bertitah supaya Kerajaan Madani meneruskan kerja mengurus negara. Istana juga enggan terlibat sebarang percaturan politik. Selain itu, satu lagi hantaran berbaur fitnah dikesan. Kali ini, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pula jadi mangsa. Satu rakaman majlis dihadiri beliau ditular dengan dakwaan lagu Negaraku dinyanyikan dalam bahasa Cina. Setelah diamati, ternyata ia satu lagi fitnah. Sebenarnya, lagu yang dimainkan ialah lagu Negeri Perak dan ia dinyanyikan dalam bahasa Melayu. Biarpun berbeza pandangan, amalan fitnah perlu dihentikan. Penyebarannya hanya mengundang padah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Dah meningkat usia ni, masalah uban dan rambut kering betul-betul buat saya risau. Uban ni buat saya nampak lebih tua daripada usia sebenar. Mujur ada inai rambut V Asia. Dirumus daripada bahan terpilih, daun inai, buah noni dan minyak zaitun. Senang je, campur, kacau dan ratakan pada rambut beruban. Rambut jadi hitam, nampak lebih bersinar. Dapatkan juga shampoo uban. Dapat memelihara warna asal dan melebatkan rambut. Uban dah tak ada, rambut pun makin sihat. Jangan lupa dapatkan inai rambut dan shampoo uban V Asia. Pastikan V Asia baru beli. Atasi masalah rambut dan rambut beruban dengan produk keluaran V Asia. Hari ini saya bersama dengan pengasasnya, Dato' Azra. Assalamualaikum. Sihat, Fika? Sihat, Alhamdulillah. Kita risau ya sebab rambut ni mahkota Ya, betul. untuk wanita. Tapi sekarang ni muda-muda lagi dah beruban. Betul. Muda lagi dah rosak. Apa solusinya, Dato'? Itulah, terima kasih Syafiqah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton. Selamat pagi Malaysia, Syafiqah. Semua orang nak rambut yang cantik macam Syafiqah, rambut kepuk-kepuk. Itu dia. Terima kasih Syafiqah ya. Apa pun yang seperti saya katakan tadi ya, bila sekarang ni kita lihat ya, bukan je orang yang dah berusia ada masalah rambut beruban, tapi muda pun ada masalah rambut, Syafiqah. Dan kalau kita perhatikan ya, ni masalah rambut ni Syafiqah ya, kalau lelaki dia botak dekat atas, dekat bahagian depan rambut ni Syafiqah, kalau perempuan kadang-kadang ya botak dia dekat bahagian atas. Dan kalau kita tengok ya, masalah rambut ni sebenarnya berkait rapat ya, kadang-kadang dengan faktor genetik, stres, hormon, pemakanan ya. Sebab tu kesihatan diri kita kena jaga Syafiqah. Apa pun sebenarnya kalau anda ada masalah rambut jangan risau ya, kita ada bawa hari ini solusi untuk anda semua. Yang mana VASIA dah lama dekat pasaran Syafiqah ya. Lebih 10 tahun Alhamdulillah ya, kita ada pengguna-pengguna yang dah setia yang gunakan produk VASIA. Mereka terus menggunakan produk VASIA. Pengguna setia rata-ratanya Syafiqah. Dan bagi anda yang belum mencuba, hari ini boleh dengar perkongsian saya Syafiqah selama 10 minit. Banyak sangat tips untuk anda ya. Ada masalah rambut gugur Syafiqah, jangan risau. Kalau kita tengok ya, rambut gugur ni biasanya berlaku 50 hingga 100 helai sehari kalau tak jaga ya. Sebab tu masalah rambut gugur ni sangat-sangat membimbangkan. Sebab apa? Lama kelamaan rambut kita boleh jadi botak terus Syafiqah. Dan kalau wanita dalam pantang boleh menjangkau sehingga 150 helai rambut sehari. Sebab tu Syafiqah, saya bawa hari ini untuk anda yang ada masalah rambut gugur tu Syafiqah, boleh dapatkan dia tonik subur rambut VASIA ni. Tonik ni dah lama kat pasaran Syafiqah ya, sangat-sangat bagus untuk anda ada masalah rambut gugur. Harga tonik ni Syafiqah RM30 baru. Nampak tak? RM30, tetapi kualiti dia bukan biasa-biasa Syafiqah. Sebab apa? Dalam ni herba-herba yang kita gunakan ya oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India ya, antaranya kita gunakan ekstrak bunga raya. Bunga raya sangat bagus ya, sebab apa? Dia ada sejenis lendir musin dapat membantu melebatkan rambut anda. Lepas tu ada minyak zaitun. Minyak zaitun ni yang mana adalah sejenis minyak botanical. Masyarakat India dia orang suka guna minyak ya untuk melebatkan rambut. Kemudian juga ada satu lagi bahan, ginseng. Yang mana ginseng ni digunakan oleh masyarakat Cina. Orang Cina percaya hasil ginseng ni dapat membantu untuk melebatkan rambut dan menguatkan akar rambut. Sebab apa? Dalam ginseng ni ada ginsenosida ya, yang mana juga dapat membantu mencegah masalah kelumumur. Itu kelebihan ya tonik subur rambut ni. Kita gabungkan petul-petul yang digunakan oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India. Semua herba ni kita rangkumkan dan kualiti dia sangat-sangat premium. Sebab tu kalau pengguna-pengguna saya guna ya, saat awal penggunaan, rambut di Syafiqah akan keluar anak-anak rambut. Dan sebenarnya bau dia pun harum Syafiqah. Saya tanya kepada anda, kalau nak guna tonik ni Syafiqah sangat senang. Sembuh je. Spray. Kita sembuh terus dekat bahagian uun kulit kepala kita. Maksudnya sembuh, lepas tu kita letak urutan ringkas. Nampak tak? Dia meresap, kulit kepala kita akan rasa
sejuk, dia nyaman. Sedapnya baunya. Bau pun sedap Syafiqah. Terus sembuh ya dekat bahagian-bahagian kulit kepala kita, agak-agak rambut-rambut kita yang dah berkurangan tu, gugur tu sembuh je kat bahagian tersebut Syafiqah. Sebab tu sangat-sangat mudah untuk anda gunakan. Dan paling penting, bila anda beli tonik subur rambut Viasia ni, anda akan dapat shampoo ikan lurus secara percuma. Kenapa saya bagi shampoo ni secara percuma? Shampoo ni sangat bagus untuk menghilangkan lebihan kulit kepala. Kadang-kadang kulit kepala kita terlalu berminyak Syafiqah ya. Minyak kat kulit kepala itulah menyebabkan kadang-kadang ya liang-liang rambut kita tersumbat. Jadi shampoo ikan lurus ni dia membersih secara mendalam, mengurangkan lebihan minyak. Jadi dia membantu ya untuk mengaktifkan balik folikel rambut kita. Jadi rambut kita mudah keluar. Betul. Sebab tu ya, anda yang ada masalah rambut gugur kena cuba dapatkan tonik subur rambut Viasia ni baru RM30 Syafiqah. Dapat lagi percuma shampoo ikan lurus. Memang formulasi ni untuk melebatkan rambut anda. Saya pun walaupun tak ada masalah rambut gugur sama Syafiqah, tapi saya tetap gunakan tonik subur rambut Viasia ni setiap malam sebelum tidur. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Betul, mencegah lebih baik daripada merawat Syafiqah. Ya, betul. Dan seterusnya Syafiqah ya, selain tonik subur rambut, hari ini saya juga bawakan satu lagi iaitu inai Viasia. Inai herba Viasia ni kita ada dua pilihan warna, inai hitam dan juga inai perang. Kalau anda beli warna perang, dia akan jadi warna coklat gelap Syafiqah. Ini untuk anda yang ada masalah rambut beruban. Dan sebenarnya bila anda beli inai hitam ataupun inai perang Viasia ni, anda akan dapat ya dua larutan. Contohlah kalau anda beli inai hitam Syafiqah, anda akan dapat larutan inai hitam 1 dan juga larutan inai hitam 2. Ini dia dua botol ni anda akan dapat. Lepas tu Syafiqah nak guna sangat mudah. Kita campur je dalam mangkuk plastik. Lepas tu campur dua larutan ni. Campur, lepas tu kita kacau dan ratakan pada rambut yang beruban. Dan paling penting Syafiqah, dalam masa kurang daripada 10 minit. Biasanya kalau saya biarlah 10 minit. Tapi kurang 10 minit anda dah dapati rambut beruban tu akan jadi lebih gelap. Sangat-sangat mudah, cepat dan juga pantas. Sebab apa Syafiqah? Kalau kita nak pergi salon menginaikan rambut, kalau lelaki nak menginaikan rambut, macam rambut Pak Cik Khalid ni sekurang-kurangnya memakan perbelanjaan RM60. Tapi anda lihat ya, dalam inai hitam dan inai perang Viasia ni, formulasi sangat premium ya. Kita gunakan ya ekstrak daun noni. Dan juga ya, yang mana ekstrak daun inai sendiri dapat membantu untuk menggelapkan rambut beruban. Lepas tu ada provitamin B5 untuk menyihatkan rambut, melebatkan rambut anda. Ada lagi susu kambing dapat membantu melembutkan rambut. Dan paling penting anda kena tahu, inai hitam ataupun inai perang Viasia ni bukan seperti pewarna rambut jenama lain kat pasaran. Kalau pewarna rambut, anda guna pewarna rambut, rambut akan jadi kering, jadi rontok. Kadang-kadang jadi bercabang hujung-hujung tu. Tetapi inai hitam dan inai perang Viasia ni formulasi sangat-sangat premium. Ada minyak botanikal, ada susu kambing, provitamin B5 tadi dapat membantu melebatkan rambut, menyihatkan rambut. Dan paling penting, rambut anda tak akan rontok, tak akan rosak. Tengok dekat TV sekarang ni Syafiqah ya. Ini pun antara pengguna kami, Pak Cik Idris yang cukup setia ya, menggunakan inai hitam Viasia. Nampak tak? Dalam masa 10 minit hingga 15 minit, rambut dia dah jadi hitam. Nampak muda. Nampak muda proses sebenar. Jadi untuk anda kat luar sana ya, lelaki dan juga wanita, acik-acik, akak-akak, abang-abang yang ada masalah rambut beruban, jangan segan silu. Sekarang kita dah boleh beli, pembelian online pun boleh beli ya Syafiqah. Boleh beli kat kedai jamu. Dan sekarang ni Syafiqah ya, seperti saya katakan tadi, kalau lihat, nampak tak pembantu saya Afiq tengah sapu ya, ratakan inai hitam ni dekat bahagian rambut yang beruban. Dan paling penting sangat-sangat mudah untuk anda gunakan ya, cepat pantas. Lepas tu pula Syafiqah ya, formulasi inai hitam dan inai perang ni bukan pewarna rambut. Pewarna rambut kita was-was nak gunakan. Tidak telus air. Tetapi inai hitam dan inai perang Viasia adalah formulasi yang mesra wudu, telus air. Sebab apa ya? Ianya bukan seperti pewarna rambut. Sebab pewarna rambut ni dia menyelaputi luar rambut. Tetapi penggunaan inai hitam dan inai perang Viasia ni ianya menyerap ke dalam rambut. Sebab tu anda boleh gunakan tanpa was-was dan ianya adalah kata orang tu mesra wudu ya, telus air. Dan kalau tengok Syafiqah ya, bila anda beli inai hitam ataupun inai perang tak perlu risau. Sebab apa? Kita bagi risalah cara penggunaan. Lepas tu kita bagi lagi sarung tangan plastik ni, semuanya ada, cukup lengkap. Kalau suami boleh buat untuk isteri, isteri boleh buat untuk suami, sangat-sangat mudah Syafiqah ya. Sebab tu saya kata sangat-sangat berbaloi. Satu kotak inai hitam ataupun inai perang Viasia ni harga baru RM28 sahaja Syafiqah. Dan kadang-kadang kita akan dapat lagi potongan diskaun yang istimewa. Kalau anda nak pergi menginaikan rambut kat salon Syafiqah, sekurang-kurangnya RM50 kalau rambut pendek. Kalau wanita, rambut panjang Syafiqah, memang 150 tak lari. 150 tak lari, betul tak? Kadang-kadang RM200. Sebab tu anda kena dapatkan inai hitam ataupun inai perang Viasia yang mana formulasi berasaskan bahan-bahan semula jadi. Kita gunakan sendiri ya, ekstrak daun inai. Daun henna tu yang sangat bagus untuk menyihatkan rambut, menginaikan rambut. Lepas tu kita bagi lagi Syafiqah ya, dalam ada provitamin B5 melebatkan rambut anda.
Lepas tu ada susu kambing, dapat membantu juga untuk melembutkan rambut. Nampak tak sekarang ni Syafiqah? Kalau tadi rambut dia penuh uban, sekarang ni bahagian kita dah inaikan tu, nampak tak dah lebih gelap. Transformasinya. Dah transformasi dia dalam masa kurang daripada 10 minit. Ini yang kita buat dekat studio. Kalau anda buat dekat rumah, biasanya lebih kemas. Sebab apa? Dalam tanda Syafiqah, kadang-kadang kita buat, kita lebih kemas, kita akan lebih teliti. Sebab tu sangat-sangat mudah. Dan kalau saya Syafiqah pakai 10 minit pun dah gelap. Kalau biar lagi lama Syafiqah, lagi cantik warna tu. Dia akan bertahan lebih lama. Dan Syafiqah ya, kita dah pakai inai hitam, dah pakai ataupun inai perang warna coklat gelap tadi tu. Untuk anda yang nak maintain rambut Syafiqah, nak kurangkan masalah penumbuhan uban baru, ni dia. Boleh guna gel rambut uban dan lebat. Gel rambut uban dan lebat ni untuk melebatkan lagi rambut anda. Yang ni sebagai gel penggayaan rambut Syafiqah. Yang mana kalau kita perhatikan ya, gel rambut uban dan lebat ni dia juga gunakan ekstrak daun inai, daun henna yang sangat bagus untuk anda nak jadikan sebagai gel penggayaan rambut. Biasanya kita lelaki kadang-kadang kita suka guna minyak rambut, kita suka guna pomade. Kadang-kadang pomade tu semua tinggi dengan bahan kimia Syafiqah ya. Tetapi formulasi ni bahan organik berdasarkan bahan semula jadi Syafiqah. Dalam ni juga ada minyak zaitun ya, minyak olive yang sangat bagus, dan paling penting tekstur dia saya tunjuk. Syafiqah, warna apa tahu? Warna hitam. Nampak tak warna hitam? Ini adalah gel rambut moden. Nampak tak warna hitam ni? Gel penggayaan rambut dapat membantu untuk melebatkan rambut anda juga sebagai gel penggayaan rambut, dan juga Syafiqah dapat membantu untuk menggelapkan juga rambut anda yang beruban tu. Dia warna hitam ya. Sebab tu formulasi dia sangat-sangat istimewa. Kalau beli gel rambut uban dan lebat ni, harga dia RM27 Syafiqah. Anda akan dapat percuma shampoo uban Syafiqah. Shampoo uban pun bagus juga. Shampoo ni formulasi 2-in-1, shampoo dan perapi, sangat-sangat bagus. Kalau anda perhatikan, biasanya kalau guna shampoo lain kat pasaran, kadang-kadang rambut kita bila kita shampoo banyaknya rambut gugur. Tetapi bila anda guna shampoo uban ni, kita juga jual secara berasingan, harga dia RM25 kalau nak beli kat luar. Yang ni shampoo ni sangat bagus, dia bantu untuk kurangkan uban, membantu melebatkan rambut. Lepas tu dalam sama juga Syafiqah, penggunaan shampoo uban V Asia ni 2-in-1, shampoo dan perapi. Dan paling penting ya, anda perhatikan lepas bilas rambut Syafiqah, kadar keguguran rambut tu sangat-sangat berkurangan. Dia tak macam shampoo-shampoo lain. Lepas tu kita bagi lagi lebat treatment cream ni. Nampak tak krim melebatkan rambut ni sangat-sangat bagus untuk anda ya yang tercari-cari solusi untuk kata orang tu nak rambut yang lebih sihat, rambut yang lebih lebat. Dapatkan saja shampoo uban V Asia ni Syafiqah ya. Jadi bagi anda hari ini yang nak informasi lebih lanjut, boleh hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Ataupun boleh terus ke kedai-kedai jamu berhampiran, stokis cemerlang kami seperti tertera kat kaca TV anda Syafiqah. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan jenama V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik Syafiqah ya. Untuk anda yang ada masalah rambut gugur tadi Syafiqah, jangan lupa, rambut gugur anda kena rawat menggunakan tonik subur rambut. Ini dia tonik ni, harga RM30. Sembuh je dekat kulit kepala kita tadi tu Syafiqah. Dan juga ya, saya banyak buat perkongsian dekat TikTok. TikTok Shop pun ada potongan diskaun istimewa Syafiqah. Dan dengan pembelian produk V Asia juga, kita turut salurkan ya kepada Yayasan V Asia ya untuk membangunkan mereka yang memerlukan. Anda boleh scan QR code seperti tertera kat kaca TV kalau nak buat sumbangan Syafiqah. Yang mana ini adalah pada saya ya, kita bagi balik pada society ya. Maksudnya dengan keuntungan-keuntungan perniagaan ini saya salurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan Syafiqah ya, untuk anda yang nak menginaikan rambut tadi, jangan lupa dapatkan inai hitam ataupun inai perang. Kalau beli inai perang warna coklat gelap, kalau anda beli inai hitam warna hitam, harga RM24. Dan juga Syafiqah, gel rambut uban dan lebat ni Syafiqah untuk melebatkan rambut anda. Jadi kepada anda yang mempunyai masalah rambut dan juga beruban, dapatkan produk daripada V Asia. Hubungi saja nombor telefon yang tertera di kaca TV anda tadi, ataupun boleh saja ke Jombai. Okey, silakan Ismail. Ismail berminat tak Ismail? Saya sudah mula untuk berkira-kira untuk membeli produk V Asia pada ketika ini. Gel ni kalau Ismail pakai okey sebab dia gel warna hitam. Warna hitam. Dia kalau letak kat sini Ismail terus nampak lebat rambut. Nampak lebih muda 10 tahun. Nampak muda. Nampak 16 tahun Ismail. Okey, terima kasih Datuk. Sama-sama, jumpa lagi semua insya-Allah. Syafiqah jumpa lagi. Alhamdulillah. Okey, kita berakhir di sini. Kita berakhir di sini. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami bermula jam 8 pagi. Jangan lupa untuk lakukan pemeriksaan jantung anda. Sayangilah jantung anda. Okey, dan kita juga ingin menyarankan anda supaya melaksanakan pendaftaran padu untuk memastikan agar suatu program dan juga suatu centralization of data akan dapat dilaksanakan, khususnya di pihak kerajaan akan urusan-urusan pelaksanaan subsidi bersasar akan dapat dilaksanakan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Kurangkan gula dalam makanan dan juga minuman, lebihkan dalam senyuman. Dengan itu, kita berakhir di sini. Ya, saya Syafiqah Ishak. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.